Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia. Hari ini 16 Ramadan 1445 Hijrah. Saya Ridwan bersama dengan Syuhaida akan bersama dengan anda dan pastinya banyak topik menarik akan kami kongsikan kepada anda pada pagi ini. Okey, ramai dah nampakkan poster kat belakang warna kuning ni, terangnya colour dia, cuma nombor tu tak berapa menjadi kegemaran. Tak berapa menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Tapi tak apa. Seperti semua sudah maklum semalam merupakan perlawanan antara Malaysia dan juga Oman bagi kelayakan Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027. Keputusan muktamadnya adalah 0-2. Ya, jadi kalau kita lihat separuh masa pertama kita ketinggalan 0-1, separuh masa kedua Oman memenang kita dengan 2-0. Jadi ini menyukarkan kita untuk perlawanan seterusnya yang mana akan bertembung dengan Kyrgyzstan pada Jun nanti, dan perlawanan seterusnya selepas itu Malaysia akan bertemu dengan Chinese Taipei pada 11 Jun 2024. Okey, ini adalah untuk kelayakan Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027. Kalau kita lihat sejarah, kita bertemu dengan Oman beberapa kali dan ini orang kata kalau ikutkan kali terakhir Harimau Malaya menewaskan Oman kira-kira 24 tahun yang lalu pada tahun 2000, dan selepas itu skuad negara tewas 4 pertemuan terakhir termasuk 2 aksi perlawanan, aksi persahabatan dan juga 2 aksi kelayakan Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027. Dan kalau kita ingat kembali, kita juga kalah dengan Oman pada Jumaat lepas juga 0-2 dibuskan. Betul, atas kertas sememangnya Oman berada di kedudukan yang lebih tinggilah jika nak dibandingkan dengan Malaysia. Tapi apa-apa pun kita perlu memuji semangat yang dipamerkan oleh Harimau Malaya kerana terus berjuang walaupun sudah menghadapi beberapa kegagalan menentang Oman, dan kita juga sebagai peminat bola sepak tanah air ataupun peminat kepada Harimau Malaya perlu sentiasa memberikan sokongan, tidak kiralah menang ataupun kalah sekalipun. Ya, dan juga kita juga perlu ucapkan tahniah kepada peminat-peminat bola sepak yang membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil. Itulah semangat Malaysia boleh. Okey, kita ke berita seterusnya. Kita ke perkembangan dunia dan terutamanya perkembangan apa yang berlaku di Palestin sekarang, yang mana Malaysia menyambut baik resolusi Gaza. Malaysia seru UNSC pastikan Israel henti kekejaman. Yang mana Malaysia menyambut baik resolusi Majlis Keselamatan PBB 2728/2024 mengenai Gaza pada Isnin, yang mana menuntut gencatan senjata serta merta, pembebasan tebusan tanpa syarat dan penghantaran segera bantuan kemanusiaan tanpa halangan. Itu menurut Kementerian Luar Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Malaysia menyeru agar UNSC memastikan Israel memenuhi tanggungjawabnya bawah undang-undang antarabangsa dan menghentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin. Ya, di bawah resolusi yang sudah pun dipersetujui pada hari Isnin lepas oleh UNSC ataupun Pertubuhan Keselamatan PBB, resolusi yang dikatakan terma yang digunakan adalah lasting ceasefire, bukan permanent ceasefire. Jadi ini ramai mengatakan merupakan satu tempoh yang boleh dikatakan memadai untuk menghentikan sebarang pertempuran antara pihak Israel dan juga Palestin, dan juga masa yang terbaik untuk memastikan agar segala bantuan boleh diberikan, disampaikan dengan sempurna, dengan selamat kepada mereka yang memerlukan. Tidak lagi menggunakan teknik-teknik ataupun metod airdrop yang bahaya, yang kadang-kadang jatuh di kawasan laut, yang menyukarkan mereka yang berada di Palestin ini, mereka terjejas untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi kita mengharapkan agar lasting ceasefire ini boleh diteruskan dan boleh menjadi kata satu penunjuk arah yang baik untuk memastikan agar gencatan senjata yang berkekalan selepas ini. Lasting kepada permanen. Itu doa kita pada bulan Ramadan ini. Okey. Sudah pun masuk separuh Ramadan. Kita berada pada separuh lagi untuk kita menyambut Hari Raya, dan pastinya tradisi kad Hari Raya dulu-dulu itu sangat popular. Tapi kalau kita lihat hantaran yang dihantar oleh Yang di-Pertuan Agong, yang mana meneruskan tradisi menandatangani kad ucapan Aidilfitri, yang mana Sri Paduka Baginda berkenan meluangkan masa menandatangani kad ucapan pada hari ini, iaitu pada semalam, iaitu 26 Mac, yang mana Sri Paduka Baginda amat gemar mengutus kad ucapan Aidilfitri
secara tradisional kerana ia lebih mengeratkan hubungan antara istana dan juga rakyat jelata tanpa mengira agama dan juga bangsa. Saya rasa siapa-siapa yang menerima kad ucapan daripada Sri Paduka Baginda ini merupakan satu penghormatan sebenarnya. Kalau kita dapat periduan, mungkin kita akan framekan. Frame. Sampai anak cucu cerita ni. Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang hantar dekat kita. Tapi kalau dulu, kawan kita yang hantar pun kita seronok, akan dah seronok. Dekat rumah kalau hari raya kita akan lihat jujukan kad hari raya ditampal di dinding-dinding. Mesti simpan lagi Secara jujurnya tidaklah. Dah berpuluh tahun. I do. I do. Masih. Kad hari raya, kad hari jadi, surat kawan-kawan bayi dulu masa sekolah kan you tulis atas kertas yang lain tu tak biasa tu je. I still keep it. Okey, berita seterusnya. Ini berkaitan dengan Pusat Kecemerlangan Keselamatan Cyber Malaysia yang akan mewujudkan ekosistem keselamatan cyber yang teguh. Ini yang telah pun diluncurkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana menyifatkan pusat ini sebagai pencapaian penting untuk mewujudkan ekosistem keselamatan cyber yang teguh. Selain daripada itu juga sedikit perkembangan mengenai padu yang mana kita akan menyasarkan 50% mampu dicapai sehingga 31 Mac. Sehingga hari ini telah pun direkodkan 36.8% warga Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas telah pun mendaftar dengan sistem pekalan data utama ataupun PADU. Jadi tunaikan tanggungjawab anda untuk melengkapkan data di PADU, pekalan data PADU. PADU ini tidak akan dilanjutkan tempoh untuk anda mengisinya akan berakhir pada 31 Mac ini. Jadi lakukan dengan segera sekiranya anda ingin mendapatkan bantuan yang akan diberikan oleh pihak kerajaan. Kita nak berehat seketika, Tuan. Kita kembali selepas ini. Banyak lagi topik menarik akan kami berikan kepada anda dan kita saksikan Biar Betul untuk anda semua. Heboh kononnya draft perjanjian berkaitan peruntukan pembangkang dikemuka kerajaan. Menurut seorang ahli Parlimen Pembangkang, draft perjanjian dihantar Perdana Menteri melalui wakilnya kepada Ketua Pembangkang. Bekas timbalan menteri yang terkenal dengan teori cetak wang itu mendakwa perjanjian bersifat sulit sehinggakan wakil rakyat blok kerajaan tidak dimaklumkan mengenainya. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan terbabit adalah palsu. Ia turut dinafikan timbalan Perdana Menteri yang juga Ketua Whip Kerajaan Perpaduan. Menurut beliau, tiada serahan sebarang dokumen dalam pertemuan dengan Ketua Pembangkang atau kumpulannya minggu lalu. Penafian sama turut dibuat Menteri Komunikasi. Saya telah simak dengan pejabat Perdana Menteri. Ketua Setiausaha Politik tidak ada memberikan apa-apa draft dan beberapa orang Setiausaha Politik juga saya telah hubungi menyatakan tidak ada sebarang draft dan perkara ini telah disahkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Jadi sekiranya ada draft yang telah diberikan oleh kononnya wakil Perdana Menteri, persoalannya kenapa tidak dibangkitkan dalam pertemuan bersama dengan timbalan Perdana Menteri. Dan itulah saluran rasmi. Kalau ahli Parlimen macam tak tahu apa-apa, he should just keep his mouth shut. Berpolitiklah secara matang. Tak perlu timbulkan persepsi menerusi berita palsu. Penyebarannya tidak mendatangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baiklah, kita akan berkongsi siaran ini bersama dengan rakan kami. Kali ini seleksi pagi kita akan bertandang ke Pahang FM. 3 rakan kami iaitu DJ Harun, DJ Nash dan juga DJ Wani sudah pun bersedia. Ya, mereka akan berkongsi berkenaan dengan program Nur Ramadan sempena Hari RTM ke-78. Jadi jom kita bersama dengan rakan menyampai DJ kita di Pahang FM. Silakan. Adakah kau merasakan apa yang aku rasakan? Semua pita baru kau
Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan bersama dengan saya Saifullah Harun Sulaiman. Saya Wani Sidek. Saya Nasyid Zaleh. Dan ini kami Jam 3 pagi. Okey, dan untuk kali ini giliran Negeri Pahang terus bersama dengan anda di Selamat Pagi Malaysia. Sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih pada rakan-rakan kita kat sana. Siapa? Dengan kita ada Ridwan dan juga Syuhaida. Yes, menariknya banyak perkongsian di sana nanti. Tapi seketika kita nak pinjam waktu anda ke Negeri Pahang. Sebabnya kita nak kongsikan tentatif bulan Ramadan yang telah pun berlangsung dan bakal berlangsung di Negeri Pahang. Tapi sebelum itu, hari ini dah 16 ialah masuk fasa kedua di bulan Ramadan ni. Sambil-sambil itu kita doakan juga agar saudara kita di Gaza sana, orang kata supaya umat Islam di sana selamat dan menjalani ibadah puasa Ramadan yang berkah inilah. Amin. Okey, baik. Kita akan kongsikan kepada anda beberapa program yang telah pun berlangsung kepada anda semua yang sempat kita bersama dengan pendengar-pendengar kita. Betul. Dan juga lain-lain. Okey. Jadi Wani nak kongsikan apa dulu Wani? Kalau kita imbas kembali bermula Ramadan. Awal Ramadan lagi. Pahang FM telah menganjurkan jelajah Ramadan pada 20 Mac. Ini yang kita pakai baju ni. Juga merupakan persinggahan lokasi yang ke-8. Okey, untuk pergi Pahang. Ya, sebelum penyampai-penyampai lain bergerak ke selatan. Belah-belah Johor, belah-belah Melaka lah. Dan juga 23 Mac lepas kita mengadakan Moh Sahur. Yang ni merupakan tahun ketiga. Di mana kita menyediakan menu sahur juga barangan-barangan keperluan kepada 5 pendengar Pahang FM yang kurang bernasib baik ataupun kurang berkemampuan lah. Dan bukan itu saja sebenarnya, juga kita bersama dengan tulang belakang bagi kejayaan program Moh Sahur iaitu Mui Holding, AKPK, Grand Darul Makmur, Hak Usaha Belia, Pesaraya Darul Makmur serta pejabat ahli Parlimen Paya Besar. Kita ada beberapa waktu lagi untuk kita kongsikan selepas ini iaitu akan berlangsung di Negeri Pahang melibatkan Nur Ramadan. Yang akan berlangsung pada tanggal yang sama sehari selepas sambutan hari RTM ke-78. Betul. Tapi kita ada sikit waktu lagi untuk bersama dengan anda. Sikit perkongsian mungkin Nas nak kongsikan sikit. Kita akan bersama dengan siapa nanti? Dan juga kita yang lagi menarik lah. Kita ada Yang Berhormat Datuk Sabriah binti Saidan. Merupakan Esko Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang. Turut sama-sama hadir bersama dengan orang kurang payah lah. Tunggu kita untuk Nur Ramadan edisi kali ini untuk tahun 2024. Jadi apa-apa pun kita nak kembali bersama dengan rakan kita Ridwan dan juga Syuhaida di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Ini kami Jam 3 Pagi. Terima kasih Pahang FM untuk perkongsian dari segmen seleksi pagi. Baik, untuk anda yang menonton sekarang ini, untuk ibu bapa, untuk para pelajar, sekiranya anda merasakan TVET itu merupakan satu pilihan untuk anda menyambung pelajar, pilihan kedua untuk anda menyambung pelajar, mungkin selepas mendengar perbualan kita sekejap lagi ini, anda akan ubah pandangan anda tentang pendidikan TVET ini menjadi pilihan pertama. Kenapa? Kerana ada pelajar yang berjaya mencipta satu inovasi mesin cetakan baju yang mesra OKU ataupun dipanggil sebagai FlexLink. Jadi apa sebenarnya istimewa mesin ini? Kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Teknologis Muhammad Firdaus Muhammad Noh, Pegawai Latihan Vokasional Program Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Reka Bentuk KKTM Pasir Mas. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Firdaus. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, baik. Ini merupakan satu inovasi yang cukup menarik sekali untuk kita ketengahkan kepada khalayak umum berkenaan inovasi mesin cetakan baju mesra OKU FlexSilk. Tapi saya rasa elok mukadimahnya kita cerita dahulu mungkin sedikit latar belakang berkenaan dengan KKTM Pasir Mas ni. Cik Firdaus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Pertama kalinya saya sebenarnya baru bertugas di KKTM Pasir Mas dalam around 8 bulan. Sebelum ni saya bertugas di KKTM Kuantan selama 12 tahun. Di Pasir Mas baru 8 bulan di bahagian program mekanikal reka bentuk. Dan dekat KKTM Pasir Mas saya ditugaskan sebagai seorang lecturer untuk program mechanical design.
Mechanical design. Okey. KKTM ni macam sama saja seperti Institut Kemahiran yang lain, TVET kan, Politeknik dan sebagainya. Betul. Cuma KKTM ni mungkin orang jarang dengar sikit kot. Orang selalu dengar Politeknik kan. Betul. IKBN, Institut Kemahiran Belia. Okey, yang penting sekarang ni kenapa mereka perlu dikenali kerana inovasi mesin cetakan baju mesra OKU Flexer ni. Apa itu mesin ini dan apakah inovasi yang dibawa terhadap mesin ini daripada pelajar KKTM ni? Okey, terlebih dahulu terima kasih kepada rancangan Selamat Pagi Malaysia sebab menjemput kami untuk berkongsi berkenaan dengan satu inovasi yang dinamakan Flexer. Dia adalah singkatan kepada Flexible Seat Screen Printing Table. Nama Flexer ni telah diberi oleh seorang pelajar perempuan iaitu Syakira. Dia pendekkan Flexible Seat Screen Printing Table kepada Flexer. Okey. Produk ni bermula pada 2017 di KKTM Kuantan untuk tugasan pelajar final year project. Di mana pada peringkat awal projek ni telah dibangunkan bersama-sama dengan 2 orang pelajar dan dia punya pencapaian dan pembangunan dia berdasarkan kemenangan demi kemenangan lah. Maksudnya inovasi ini bukan sekali datang lah. Ianya diperbaiki daripada semasa ke semasa. Untuk makluman lah, Shu, untuk Flexer ni dia dah pergi kepada 10 generasi lah. Daripada tahun 2017 sampai ke sekarang dah 10 generasi lah yang dibangunkan. Maksud selepas 10 generasi barulah lengkap inovasi mesin tersebut? Belum lagi lengkap, masih lagi kita teruskan dari segi automation. Okey, apa bezanya mesin cetakan baju ini jika nak dibandingkan yang biasa dengan inovasi yang baru? Okey, menarik dia. Meja cetak baju yang kita hasilkan ni dia mesra kepada semua golongan. Kalau sebelum ni dia mesra kepada dewasa saja, tapi kali ni kita bersertaikan dia dari segi semua orang mampu guna, termasuklah OKU berkerusi roda. Okey, Cik Firdaus, ramai yang tak tahu sebenarnya macam mana rupa mesin ni, kenapa perlu ada inovasi ni yang boleh digunakan untuk semua peringkat. Kalau Cik Firdaus boleh kongsikan yang asal ni tu bagaimana rupanya dan yang baru ni apa yang sudah diperbarui ataupun diinovasikan. Okey, satunya yang dah ada dekat market, satu dia punya saiz dia agak besar. Dengan amount kos dia agak tinggi. Jadi kita inovasikan dia lebih kecil, lebih compact dan lebih senanglah nak dibawa mana-mana dan boleh dilaras. Satunya dia boleh dilaraskan ketinggian mengikut ketinggian pengguna. Termasuk kanak-kanak pun boleh pakai. Tapi tak bahaya mesin ni untuk kanak-kanak? Dia kalau ikutkan mesin ni kita tambah baik dari segi keselamatan terutamanya semasa mengendalikan mesin ni kita tak perlu membongkokkan kita punya tulang belakang lah. Jadi kita boleh bekerja dalam masa yang sangat lama. Okey. Dia lebih ergonomik lah maksudnya. Yes. Kita hasilkan satu produk yang ergonomik di mana ketinggiannya kita boleh laraskan secara automatik menggunakan handphone. Satu app yang kita dah bangunkan di mana kita setkan kita punya ketinggian badan manusia dan dia akan letak terus kedudukan yang paling ideal. Okey, ini video yang kita paparkan ni contoh inovasi mesin tersebutlah kan. Nampak tak bagaimana kita memberikan demonstrasi individu OKU yang berkerusi roda juga boleh turut menggunakan mesin ini. Jadi ini secara tidak langsung boleh menjana pendapatan Cik Firdaus kepada golongan OKU terutamanya untuk mulakan perniagaan. Betul. Printing baju. Untuk makluman untuk Flexer ni kita dah ada beberapa program di mana pada tahun 2020 kita menerima dana daripada Yayasan Inovasi Malaysia dan daripada dana ni kita dah salurkan kepada 12 orang penerima mesin Flexer. Di mana program tu kita training diorang macam mana nak hasilkan blok, seterusnya kita bagi peralatan dan hasil daripada program ni
12 penerima ni dah salah seorang daripadanya mampu menjana lebih daripada 5,000 sebulan lah. Dan ada di antara mereka daripada naik bas kepada dah ada kereta, daripada buat bisnes di rumah sekarang dah ada kedai, dan daripada program ni juga kami duplicate lagi satu program di mana Flatcert telah telah meneruskan dia punya program dengan memberi latihan kepada 100 orang komuniti di Kampung Kuantan, Gudang Rasa Kuantan. Di mana 100 orang penerima, 100 orang komuniti ini kami ajar macam mana nak menggunakan Flatcert, masa yang sama menjadi satu komuniti untuk usahawan cetakan baju. Tapi mesin ni tak dikomersialiskan lagi lah untuk penggunaan untuk makluman di luar. Untuk makluman, mesin Flatcert dah terjual 100 unit. Okey, maksudnya contohlah yang sedang menonton sekarang ni kan, maklumlah anak raya ni kan, ada program ke, ada event ke, nak cetak baju kan. Bagaimana mereka boleh mendapatkan mesin Flatcert ni? Okey, untuk mendapatkan mesin sekarang ni direct kepada KKTM Kuantan lah. Di Kuantan bukan Pasir Mas? Di mana kita punya macam orang tengah lah, kita bagi kepada KKTM Kuantan, di mana kita bermula daripada Kuantan dan kita kekalkan di Kuantan. Jadi mereka boleh hubungi saja pihak KKTM Kuantan. Betul. Untuk mendapatkan maklumat lanjut. Lama tak tempoh pre-order dia? Pre-order. Adakah ianya dibuat oleh para pelajar juga? Sebelum ni kita kelebihan di TVET Mara ni, Flatcert ni dihasilkan sepenuhnya di KKTM Kuantan. Menggunakan fasilitis yang ada dekat KKTM Kuantan tanpa menempah di mana-mana part daripada luar. So 100% daripada keluaran KKTM Kuantan dan TVET Mara lah. Bangganya. Walaupun saya bukan pelajar daripada KKTM Kuantan ataupun pelajar KKTM secara umumnya, tapi bila saya dengar Cik Firdaus cerita ni, saya sendiri rasa bangga bagaimana sebenarnya anak jati tempatan boleh melaksanakan inovasi, dan sebenarnya ada demand kan mesin-mesin seperti ini. Okey, betul. Demand yang sangat tinggi lah, sangat tinggi, di mana pada musim PKP lah, ramai yang terkesan dari segi pekerjaan. So melalui program Flatcert ni telah sikit sebanyak membantu diorang operasi di rumah dan boleh menjana pendapatan di rumah. Satu lagi kebaikan apabila lebih banyak mesin ini terjual, lebih banyak mesin ini diguna pakai, lagi banyak feedback kita boleh dapat untuk kita memperbaharui mesin tu kan. Betul. Setakat ini apa yang sudah feedback yang diperolehi? Okey. Ada yang bertanya dekat saya lah, kenapa saya masih lagi menggunakan teknologi lama sedangkan teknologi seat screen ni adalah teknologi yang lama. Bagi saya, teknologi ini masih lagi relevan disebabkan dia punya kos yang sangat rendah. Bagi pemula bisnes, dia sangat sesuai disebabkan memerlukan modal yang tidak terlampau tinggi. Jadi sesuai untuk golongan B40 untuk menjana pendapatan daripada rumah lah. Faham. Okey, maksudnya target audience ni memang untuk pemula lah, bukan untuk business owner yang dah ada bangunan bertingkat-tingkat. Kita dah berjaya buktikanlah daripada pemula ni sampailah diorang dah boleh buka syarikat sendiri, seterusnya boleh buat pusingan modal untuk membeli mesin yang lebih canggih. Faham. Okey. Ini adalah satu orang kata pemangkin lah sebenarnya kan, catalyst kan untuk mengajak lebih ramai mereka di luar sana yang kurang berkemampuan. OKU, ibu tunggal daripada B40, anak-anak muda yang mungkin rasa macam tak nak sambung SPM kan. Bukan nak cakap tak bagus ya, sambung pendidikan, mesti kena ada pendidikan, tapi sekurang-kurangnya boleh membantu mereka untuk sekurang-kurangnya menjana pendapatan, membantu keluarga mereka. Betul, kan. Betul. Okey, kita nak cerita sendiri bagaimana Cik Firdaus berkenaan dengan para pelajar wanita yang menghasilkan inovasi ini. Kongsikan berkenaan dengan insan ataupun individu di sebalik inovasi. Okey, sejarah pembinaan Flatcert ni ada daripada final year projek pelajar, di mana generasi pertama kita just copy je apa yang dah ada, tapi meja yang ada dekat luar masa tu sangat besar dan panjang. Jadi bermulanya dengan satu masalah
di mana saya sendiri terpaksa menggunakan kursi roda. Okey. Jadi daripada situ ada sedikit challenge lah di mana kita nak menghasilkan satu meja yang boleh berputar pada satu tempat dalam masa yang sama, nak dia stable. Jadi dan masa yang sama nak dilaraskan atas dan bawah untuk kesesuaian bagi orang yang berkerusi roda. Jadi timbullah idea untuk menghasilkan dinamakan flat cert ni, di mana dia mesra kepada OKU. Sebenarnya bukan OKU saja, bagi mereka yang ada masalah ketinggian juga. Kita dapat solvekan juga masalah ada tu. masalah ketinggian dengar. Seterusnya kita daripada apa yang kita buat, kita try masuk kepada pertandingan inovasi yang pertama di 2017 di Uni KL MSI di mana kita memenangi pingat emas. Kemudian pada tahun 2019 kita mengikuti satu pertandingan anjuran Yayasan Inovasi Malaysia. Daripada Yayasan Inovasi itu kita mendapat satu dana dipanggil High Impact Program. Dan daripada situ kita menerima satu dana berjumlah RM48,000 untuk menghasilkan 12 unit flat cert untuk diberi kepada komuniti di semua daerah di Pahang. Seterusnya kita mendapat bantuan daripada BITK Mara, bahagian inovasi kreatif Mara. Kita menerima RM20,000 untuk membangunkan dan menaik taraf flat cert sehinggalah kita berjaya menghasilkan flat cert yang ber-IoT di mana ketinggian ni boleh dilaraskan menggunakan apps phone, menggunakan Bluetooth dan Wi-Fi. Seterusnya daripada situ kita mendapat beberapa tawaran lah untuk menyertai pertandingan di Geneva, Switzerland, dan kita mendapat pingat emas pada tahun 2022. Dan pada tahun yang sama, dalam sebulan kita mendapat pingat emas juga di Poland dan Special Award untuk program tu. Banyak emas yang dirangkul. Bagaimana sebenarnya kejayaan satu inovasi ini bukan sahaja tercipta sekelip mata, tapi dalam satu tempoh yang cukup lama, cukup matang untuk menghasilkan satu inovasi yang boleh membantu orang kata startup bisnes lah dalam industri printing ini. Okey, terima kasih teknologis Muhammad Firdaus, Cik Firdaus bersama kita hari ini untuk berkongsi secara ringkas berkenaan inovasi mesin cetakan baju mesra OKU ini, ataupun ringkasnya kita panggil sebagai flat cert. Jadi untuk anda yang berminat boleh hubungi pihak KKTM Kuantan untuk mendapatkan ataupun menempah flat cert ini dan juga membantu anda untuk memulakan perniagaan. Sekali lagi terima kasih Cik Firdaus kita hari ini di studio. Saudara, kami nak bawa anda saksikan, ini ada satu video berkenaan Marhaban Ya Ramadan. Tajuknya kali ini adalah Bulan Al-Quran. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan sinonim dengan bulan keberkatan, bulan kemuliaan, dan juga tidak jauh daripada apa yang selalu kita ingatkan bahawa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawa bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bulan Ramadan bulan untuk kita dekat dengan Al-Quran. Bulan untuk kita mudah bergaul dengan Al-Quran. Bahkan dengar di corong radio, tengok TV, Masya Allah, banyak kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalaulah Allah telah menyebut di dalam Al-Quran bahawa bulan ini, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, berarti ada kemuliaan pada bulan ini. Maka eloklah sama-sama kita mengambil istifadah, kelebihan dan manfaatnya dengan kita sama-sama mendengar mungkin, membaca mungkin, dan menghayati dan tadabbur isi kandungan di dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sedar atau tidak bahawa panduan di dalam Al-Quran itu seumpama jalan cerita kita dengan hidup kita. Yang mana ada cerita tentang duka cita, bukan kita, tapi Nabi dan juga para anbiya sebelum kita. Bagaimana mereka melaluinya.
Mungkin saat gembira, Allah aturkan kepada mereka jalan cerita untuk mengingati Allah. Jangan sampai lupa dan alpa dengan kemewahan dunia. Kerana panduan daripada Al-Quran membawa manusia kepada kebenaran. Dan sudah pasti ini adalah satu fasa yang terbaik untuk kita jadikan Al-Quran sebagai teman. Kalau hidup di dunia, kita rasa sunyi kalau tidak ada kawan dan teman taulan di kiri dan kanan. Bayangkan di dalam kubur sana, tidak ada kawan, tidak ada teman. Tetapi mungkin dengan Al-Quran, itulah teman kita yang mampu untuk menggembira dan membahagiakan kita di alam sana. Ayo sama-sama jadikan bulan Ramadan bulan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk slot seterusnya ini, kita akan sampaikan kepada anda perbincangan mengenai satu inisiatif di bawah Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam NRES, iaitu Inisiatif Gaya Hidup Hijau. Jadi untuk mengulas mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Nurul Muiz Murad, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Hijau Malaysia. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Doktor. Baiklah, Doktor. Kita teruskan, Doktor. Mungkin doktor boleh mulakan dengan sedikit latar belakang mengenai Yayasan Hijau Malaysia ini, terutamanya dalam mengenengahkan inisiatif gaya hidup hijau di kalangan rakyat Malaysia ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Jadi saya Dr. Muiz Murad, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Hijau Malaysia. Yayasan Hijau Malaysia, kami adalah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES lah. Jadi Yayasan Hijau Malaysia kami telah beroperasi selama 10 tahun daripada 2013 dan kami bertanggungjawab untuk mempromosikan, memupuk dan menerapkan kesedaran tentang elemen-elemen kelestarian lah. Dan sekarang ni kita panggil climate lah, climate education dan climate action. Jadi sebelum ni peranan Yayasan Hijau more menjurus ke arah climate education. Kita memupuk kesedaran kepada golongan-golongan masyarakat lah, sekitar di seluruh Malaysia, tak kisahlah daripada peringkat sekolah, peringkat komuniti dan sebagainya semua. Tetapi tahun ni kementerian berpendapat bahawa perlu diadakan satu inisiatif di mana kita bukan sahaja mempromosikan ataupun melakukan program-program kesedaran, tetapi juga program-program di mana kita boleh memupuk dan menerapkan budaya kelestarian ni lah. Jadi hence kita panggil inisiatif gaya hidup hijau. Sebab kalau kita tengok gaya hidup hijau ni kita kena menerapkan dalam kita punya kehidupan seharian lah, kan. Jadi bukan senang transformasi tingkah laku, transformasi budaya dan sebagainya apa semualah. Jadi bila kita sebut pasal gaya hidup hijau ni dia ada banyak fokus area dia, daripada kelestarian tenaga, kelestarian air, kan, pengurusan sistem pepejal, biodiversity dan sebagainya apa semualah, kan. Jadi itu yang kementerian dan juga Yayasan Hijau Malaysia kita cuba nak mempertengahkan bermula daripada tahun ni dan tahun-tahun yang akan datanglah. Dan pada masa yang sama kami ingin menggunakan ruang ni untuk juga mempromosikan pengecualian cukai. Sebab ramai tak tahu, pihak-pihak korporat dan juga individu-individu mereka boleh mendapatkan pelepasan cukai jika mereka menerapkanlah elemen-elemen gaya hidup hijau ni di dalam kehidupan seharian mereka lah. Jadi mereka boleh berhubung dengan Yayasan Hijau Malaysia untuk mendapatkan pelepasan cukai. Itu pun kita cuba nak ketengahkan tahun ni. Okey, kalau kita lihat tadi visual-visual yang memaparkan usaha-usaha Yayasan Hijau Malaysia ini bersama dengan masyarakat. Dari aspek kerangka pelaksanaan untuk mendidik itu pula bagaimana? Jadi tahun ni kementerian telah launch kita punya inisiatif kempen ni bulan 12 bulan Januari, dan kami melaksanakan 2 peringkat, di peringkat kementerian dan kita melaksanakan di peringkat negeri jugalah. Jadi di peringkat kementerian kita melaksanakan 3 program, iaitu kita memanggil rakan-rakan strategik lah, pihak-pihak NGO dan sebagainya semua untuk menggunakan kawasan kementerian ni sebagai
satu platform di mana mereka boleh membuat pameran lah tentang inisiatif ataupun produk-produk ataupun servis-servis yang mereka laksanakan. Satu. Keduanya, kita adakan sesi perkongsian. Jadi kita jemput penceramah dan sebagainya semua yang sedang atau telah menjalankan segala inisiatif Gairut Hijau ni untuk berkongsi dengan masyarakat lah. Jadi kita open kita punya sesi ni, kita buat di peringkat Putrajaya, kita buat di FB Live dan sebagainya pun. Jadi kita jemput semua untuk turut sama, percuma, tak ada masalah. Dan ketiganya, kita adakan sesi demonstrasi jugalah. Jadi setakat ni kami telah mengadakan satu event di bulan 2 hari itu, kan. Dan kita akan adakan satu lagi event bulan 3 ni di peringkat kementerian lah. Dan kita telah mengadakan 8 program jelajah satu Malaysia so far lah, daripada bulan 1 ke bulan 3 ni so far. Dan kalau untuk melengkapkan strategi dan juga inisiatif pelaksanaan tersebut, saya amat tertarik dengan 4 tema yang digunakan. Pertama, sisa sifar. Yang kedua, tenaga hijau. Yang ketiga, air lestari. Dan keempat, eco green lifestyle. Betul. Mungkin doktor boleh perincikan setiap tema yang dibawakan untuk melaksanakan inisiatif ini. Jadi bila kita bercakap tentang gaya hidup hijau ni, kena ada elemen dia lah, kan? Sebab kita nak terapkan dalam kehidupan seharian. Jadi kementerian dan juga yayasan berpendapat bahawa perlu ada elemen satunya kelestarian tenaga lah. Jadi kami mempromosikan contoh dia penggunaan tenaga solar dalam kehidupan harian, kan? Dan juga boleh dapat pelepasan cukai lah kat situ, kan? Elemen-elemen kecekapan tenaga, kan, penggunaan motosikal elektrik, kereta elektrik dan sebagainya. Semua ini merangkumi dalam kelestarian tenaga lah. Jadi kita ada elemen kelestarian air, penjimatan air, penggunaan sistem pengurusan air hujan dan sebagainya semua, toilet mesra alam, kan? Dan juga mesin dispenser yang tidak menggunakan air biasalah, dia menggunakan air daripada atmosfera lah. Dan kita juga pengurusan sistem pembejalan lah. Jadi kita nak mengurangkan tahun ni di peringkat kementerian dan juga di peringkat negara, pengurangan sisa pembejalan plastik, contoh dia sisa makanan. Sekarang di bulan Ramadan banyak sisa makanan, tekstil, minyak masak terpakai, dan juga bahan sisa daripada elektronik, contoh dia lah. Dan kita nak menggalakkan, memperkasakan biodiversiti lah, termasuk penanaman pokok, dan juga kelestarian alam dan sebagainya. Okey, sehingga hari ini bagaimanakah program-program yang telah pun dilaksanakan? Kan kalau boleh doktor juga berkongsikan tentang kejayaan-kejayaan program ini. Pada bulan 2 kami telah mengadakan satu program di peringkat kementerian lah, untuk mempromosikan penggunaan baju kompos. Jadi kita telah adakan sesi demonstrasi bagaimana nak buat teknik menghasilkan kompos daripada sisa-sisa makanan, kan? Dan juga menggunakan mesin, sebab tak semua orang dia boleh tunggu sampai 2 minggu lah untuk hasilkan kompos. Jadi ada mesin sekarang di mana overnight kita dah boleh hasilkan kompos, baju kompos. Dan baju kompos tu kita boleh gunakan untuk kita punya tanaman pokok dan sebagainya semualah. Itu kita telah buat pada bulan 2. Kita juga telah mengadakan sesi perkongsian bersama pakar-pakar daripada Universiti Islam Antarabangsa. Mereka mengkongsikan tentang ekoturism di Muar, jungle school di Gombak dan sebagainya. Dan kita juga telah mengadakan 8 program, di Sabah. Kita telah mengadakan 2 program lah di Tawau dan juga di Kota Kinabalu. Kita telah mengadakan satu program di Labuan bersama komuniti wanita tani di sana. Kami telah mengadakan satu program di Sarawak, di Bintulu, dan kita juga telah mengadakan program-program di Semenanjung lah. Seperti contoh dia, kita mengadakan satu program di Sabak Bernam bersama komuniti kampung di Sabak Bernam. Itu kita telah buatlah semasa bulan 1 hingga bulan 3 ni. Untuk bulan kehadapan, bulan 4, 5, 6 sehingga bulan 12, apakah perancangan Yayasan Hijau? Jadi untuk bulan 3 ni kami akan mengadakan satu program di peringkat kementerian pada 29 hari bulan ni, iaitu hari Jumaat ni, iaitu program berunsur eco-free market, iaitu economy of giving lah.
Maksud dia kita menjemput masyarakat untuk datang di blok Kementerian di F11 untuk menyumbangkanlah pakaian-pakaian tidak terpakai, barang-barang mainan kanak-kanak dan sebagainya pun semua untuk kita kasih dekat golongan-golongan asnaf lah. Jadi kita adakan kempen tu daripada 29 sehingga 5 hari bulan. 29 tu kita akan adakan sesi perkongsian bersama NGO yang buat program Eco Free Market ni. Kita juga akan adakan satu perkongsian dengan satu NGO ni dinamakan Cycle Dios. Mereka memperkasakan budaya berbasikal. Kan? Dan yang ketiganya kita ada satu sesi demonstrasi bersama satu NGO di mana mereka ajar macam mana nak buat body scrub menggunakan coffee punya grind yang terpakai lah. Dan juga saya nak mempertengahkan di sini di mana program-program kami ni kami buat dengan pelbagai pemegang taruh lah. Kami buat dengan pihak-pihak NGO, kami buat dengan subject matter expert lah daripada IPTA dan sebagainya. Kami juga buat dengan kami punya sponsor lah daripada golongan corporate dan sebagainya pun semua. Dan kami juga buat dengan kementerian-kementerian lain. Contoh dia kami buat dengan Kementerian Belia dan Sukan di mana kami bekerjasama dengan KBS melalui program Rakan Muda mereka lah. Jadi mereka ada program Rakan Muda, Rakan Bumi. Jadi kita tarik belia-belia Rakan Muda ni untuk turut sama dalam program-program kempen Gaya Hijau ni. Mungkin sedikit pandangan doktor tentang cabaran untuk kita mengubah kehidupan gaya hidup yang konvensional, kita ubah kepada gaya hidup yang lebih hijau ini. Apakah cabaran-cabaran yang Yayasan Hijau ataupun doktor dapat lihat sepanjang pelaksanaan program-program yang doktor sebutkan sebentar tadi? Cabarannya ialah dari segi kita memupuk gaya hidup hijau tu dalam diri kita sendirilah. Kesedaran tu kita memang sentiasa buatlah di peringkat sekolah, di peringkat masyarakat dan sebagainya semua. Jadi inisiatif gaya hidup hijau ni bukan sahaja satu inisiatif yang once off kita buat tahun ni, tetapi kita mempunyai perangkaan jangka masa panjang di mana kita sedang mengumpul dana untuk memastikan bahawa selepas kita dah createkan kesedaran ni, kita akan buat, kita panggil climate action lah. Kan? Kita climate action, kita sediakan contoh dia resources dan juga infrastruktur dan sebagainya untuk memastikan bahawa masyarakat selepas dia dah dapat ilmu tu, kesedaran dan sebagainya, dia juga boleh kata orang mempraktikkan apa yang dia telah belajar lah. Dan pada masa yang sama perlu insentif. Sebab kalau tak ada insentif, masyarakat ni dia buat sekali, lepas tu dia tak nak buat dah. Jadi kami bekerjasama contoh dia dengan Touch and Go Digital dan sebagainya untuk mengadakan satu inisiatif di mana apa sahaja aplikasi ataupun amalan gaya hijau ni pihak masyarakat akan dapat insentif lah dari bentuk kewangan dan sebagainya apa semualah. Jadi ultimate dia ialah kita nak memupuk atau nak mencipta duta-duta hijau ni, green ambassador ni lah kan, antara semua lapisan masyarakat di Malaysia ni. Yang paling penting adalah di kalangan anak-anak kita lah yang akan menerajui masa depan alam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nurul Muiz Murad, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Hijau Malaysia, kerana sudi berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan inisiatif Gaya Hidup Hijau di bawah Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam NRES. Dan seterusnya kita akan ke cerita pagi di negeri Sarawak. Okey, ini adalah berkaitan dengan kek hati parek, iaitu kek tradisi Sarawak. Apa itu kek hati parek ni? Rakan saya sudah pun bersedia. Apa kata kita saksikan sekarang? Apabila berbicara mengenai kek lapis, maka terlintas di fikiran kita negeri bumi kenyalang yang begitu sinonim dengan produk itu. Namun di Sarawak, terutamanya ketika menjelang Hari Raya Aidilfitri yang kini berbaki lebih kurang 2 minggu lagi disambut oleh masyarakat beragama Islam di seluruh negara, selain kek lapis, kek hati pari atau dalam dialek tempatannya, kek hati parek merupakan kek yang mempunyai ramai penggemarnya sendiri. Dan kek ini juga dikategorikan sebagai kek legend, kek Mensia Marek. Justru, cerita pagi Sarawak kali ini membawa kita mengenali kek hati parek, kek yang terkenal dengan proses pembuatannya yang mengambil masa kira-kira 8 jam untuk disiapkan menggunakan kaedah mengukus. Ya, memang benar. Kek ini memang mengambil masa yang agak lama untuk menyediakannya.
selama 8 jam. Ini kerana kita nak memastikan kek ini betul-betul masak, disebabkan adunan kek ini merupakan adunan yang sangat pekat dan padat, kerana kita memang menggunakan bahan-bahan yang berkualiti, di mana dari segi kismis, tepung dan sebagainya. Begitu juga dengan gula hitam yang digunakan, jadi memang memerlukan masa yang lama lah. Selain daripada itu, kek ini juga seolah-olah seperti hati ikan pari, sekaligus menjadi asal usul kepada nama kek hati pari ini. Kek ini juga cukup istimewa dari segi pembuatannya, bermula dari ramuan asasnya iaitu kismis dan gula perang serta tepung gandum, menjadikan kek berkenaan lebih rasa buah-buahan dengan tekstur keknya yang padat namun sedap, malah sesuai dinikmati dengan pelbagai jenis minuman. Maka tidak hairanlah ia digemari ramai selain sangat sesuai dijadikan buah tangan untuk insan tersayang. Ya, bahan-bahan asas dia seperti butter, gula halus, tepung gandum, kismis, telur, gula hitam, baking soda dan vanila. Itu saja bahan asas dia. Dan kita juga memerlukan butter yang pure butter lah. Selain daripada itu, bahan kita juga menggunakan kismis grade A, kismis hitam, untuk memastikan kek ini betul-betul menepati cita rasa pelanggan, dan juga kami juga tidak ada mengubah apa-apa bahan daripada resepi asal lah. Memang menggunakan sepenuhnya resepi daripada mak saya sendiri. Dalam kalangan masyarakat Melayu Sarawak, kek hati pare merupakan juadah wajib pada pagi Syawal, malah suasana Aidilfitri itu sendiri seakan-akan kurang sempurna tanpa adanya kek ini di atas meja hidangan. Bagi pengusaha kek hati pare, Safia Haji Zaidan, 67, yang berasal dari Kampung Kabak Seratok, namun kini telah menetap di Kampung Hulu Seratok, memberitahu beliau menghasilkan kek ini bukan hanya menjelang musim perayaan, bahkan juga pada hari biasa. Malah baginya juga, kek tradisi ini walaupun tidak seindah dan secantik kek lapis Sarawak yang menampilkan pelbagai corak, rasa dan warna, namun ia tetap menjadi kesukaan tetamu pada pagi raya. Saya percaya kek ini memang ada keistimewaannya berbanding kek-kek lain. Begitu juga kek lain juga pun ada keistimewaannya juga. Kek ini uniknya dia boleh disimpan lama. Kira betul dengan cara penyimpanannya. Dia boleh sampai 6 bulan ketahanan dia. Kalau kita simpan dalam peti ais. Di samping itu juga, kek ini memang kek yang warisan dari orang-orang lama dulu. Dia diminati oleh semua golongan, termasuk kanak-kanak, orang dewasa dan juga bangsa-bangsa lain pun, termasuk Iban, Cina, Bidayuh. Memang banyak yang menyukainya lah. Kek hati pare ini kelihatannya nampak ringkas dari segi luaran dan rupa, namun pembuatannya agak rumit selain memerlukan ketelitian serta fokus yang tinggi. Maka tidak hairanlah ramai penggemar kek ini lebih rela membelinya daripada membuatnya sendiri kerana tidak sanggup menunggu lama untuk disiapkan. Cerita Pagi Sarawak untuk Selamat Pagi Malaysia. Oh, sungguh berselera kalau kita lihat kek, biasa kita dengar kalau Sarawak ni kek lapis Sarawak. Ini kali pertama saya dengar kek hati parik. Rupanya parik dalam ejaan ini adalah kek hati pari. Warna kek tersebut sama dengan warna hati ikan pari. Jadi itu dia antara yang menarik kami bawakan kepada anda setiap hari dalam Selamat Pagi Malaysia, terutamanya cerita pagi di setiap negeri-negeri. Dan hari ini cerita pagi dari negeri Sarawak. Okey, seterusnya kita nak dapatkan juga perkembangan jelajah Ramadan RTM 2024 yang kini sudah pun singgah ke Sandakan. Jadi untuk mendapatkan laporan, saya berpuas hati untuk menerima
menerima laporan bersama dengan Muhammad Saleh Jikri dari Sandakan FM yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum Saleh. Waalaikumsalam Ridwan. Okey, Saleh silakan sedikit perkembangan jelajah Ramadan RTM 2024. Terima kasih Ridwan di Angkat Sapuri dan pendengar ataupun penonton Pagi Malaysia. Kita berkongsi dengan konvoi jelajah Ramadan Radio RTM Sabah yang telah pun bermula 25 Mac lalu menjelajah ke beberapa destinasi ke stesen daerah yang bermula di Keningau, di stesen Keningau FM dan meneruskan ke Pantai Timur Sabah, ke Tawau dan hari ini 27 Mac ke destinasi terakhir iaitu ke daerah Sandakan bersama dengan warga kerja Sandakan FM di sini. Dan konvoi jelajah Ramadan Radio RTM Sabah dijadual tiba di Sandakan pada pukul 12 ataupun 1 tengah hari nanti dan mereka terlebih dahulu akan singgah ke Batu 32 Sandakan dan seterusnya menuju ke Batu Sapi, Kampung Cendamata untuk menyantuni golongan asnaf di sana, menyampaikan paku Ramadan di Kampung Cendamata Batu Sapi Sandakan dan meneruskan perjalanan ke destinasi masjid daerah Sandakan yang merupakan lokasi program penutup jelajah Ramadan Radio RTM Sabah untuk tahun 2024 ini yang diisi dengan pelbagai pengisian menarik. Pada kali ini antaranya ada gotong royong memasak dan mengagikan bubur lampu, juga terjadikan penyampaian bantuan kepada golongan asnaf, pengagihan cuadah bersahur kepada golongan kelandangan dan mereka yang memerlukan, dan terus diserikan dengan tazkirah khas indahnya Nuzul Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Sofan Bahrin yang merupakan ketua Belia Usia Bahagian Sandakan dan diteruskan dengan solat petang, berbuka puasa, solat maghrib, solat tarawih dan sahur jemaat serta program semarak cinta subuh. Dan majlis penutupan dan perasmian jelajah Ramadan Radio RTM Sabah untuk tahun ini akan disebutkan oleh Hormat Datuk Jafari Maryam, Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah ke pukul 4 petang nanti di Masjid Daerah Sandakan, dan kita juga turut disemarakkan, dicairkan bersama dengan rakan-rakan strategi kita, Petron, Disko dan juga Masjid Sandakan, Mahasiswa Perbandaran Sandakan, badan-badan kebajikan yang turut sama-sama mencairkan program jelajah Ramadan Radio RTM Sabah ini peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Sabah dan daerah Sandakan bekal lokasi penutup sebelum jelajah melakukan kiranya untuk peringkat Negeri Sabah. Jadi kita mengharapkan semuanya berjalan lancar nanti dan semoga jelajah Ramadan ini akan berikan manfaat kepada semua warga RTM di seluruh negara yang sama-sama percaya bukan saja di Negeri Sabah, malah di Semenanjung Malaysia dan juga Negeri Sabah. Itu setakat ini dapat saya kongsikan bersama. Kita kembali bersama Ridwan yang Sapuri, silakan. Baiklah, terima kasih banyak Muhammad Zakleh Jikri, Muhammad Saleh Jikri daripada Sandakan FM kerana sudi berkongsi bersama dengan kita berkenaan dengan jelajah Ramadan RTM 2024 yang sudah pun berada di Sandakan. Kita akan ke pakej seterusnya. Ini adalah berkaitan dengan isu yang kita akan bawakan sebentar saja lagi, iaitu isu yang berkaitan dengan penyelewengan dan juga penggunaan logo yang melibatkan minyak masak paket. Tapi sebelum itu kita saksikan dahulu pakej bingkisan ini yang telah pun diterbitkan oleh Siti Nurul Husna Bukhari. Kita saksikan. Selamat pagi Malaysia. Minyak masak ni tak ada halal langsung. Saya dah lama dah perhati banyak zimat rembau kat Negeri Sembilan ni lah kebanyakan. Tular dakwaan bahawa minyak masak sawit bertapis, sebuah jenama terkenal, tidak memiliki logo halal dan mengandungi sumber khinzir. Hasil semakan pihak berkuasa mendapati minyak masak itu adalah halal dan ketiadaan logo pada bungkusan adalah sementara menunggu kelulusan pembaharuan Sijil Pengesahan Halal Malaysia SPHM yang telah tamat tempoh. Bagaimanapun, syarikat itu telah pun memperoleh pensijilan halal baharu yang sah sehingga 15 Mac 2026. Isu itu antara yang tular dalam kalangan pengguna. Tapi beli masuk plastik jalannya. Akhirnya tak pernah cek kadang tak pernah cek pun. Tapi memang mungkin terlepas pandang. Tapi memang penting lah Penting logo lah memang penting.
Itu saya tak ada komen lah. Sebab kita pun tak tahu kan. Yang mana halal, mana haram saya pun tak tahu. Tapi sepatutnya tak patut lah. Untuk benda-benda tu tak patut lah. Ya betul. Kerajaan perlu siasat lebih mendalam kot pasal benda-benda macam ni. Sebab kita tak tahu kan daripada mana sumber minyak paket tersebut. Jadi saya rasa ini adalah satu maksudnya tindakan yang wajib diambil kira ataupun dititik berat kan. Supaya kita tak maksudnya kita sebagai pengguna ataupun peniaga masih tidak was-was lah untuk membeli minyak masak tersebut. Selain logo halal, kami turut meninjau beberapa lokasi berkenaan isu kesukaran rakyat memperoleh minyak masak paket bersubsidi yang dihadkan kepada warga asing dan 3 paket kepada warga negara Malaysia. Jualan minyak ini rata-rata hanya boleh dibeli di kaunter bayaran. Kita tak boleh nak had limit pada orang lain kan. Macam contohnya warga asing kita boleh bagi dia 1 paket setiap kali pembelian. So untuk warga negara kita biasalah 3 paket lah. 3 paket macam tu lah. Yang tu ada jugalah yang dia dengar. Tapi kita macam kita sendiri terpulang kepada peniaga tu sendiri. Dah diberitahu jangan disorokkan benda-benda yang kata barang kawalan seperti minyak. So benda tu kita perlu jual, tak perlu nak simpan. Kalau nak katakan harga turun naik itu standard ekonomi. So terpulang kepada peniaga tu antara engkau nak sorok akan kena tindakan, tak sorok akan terjual. Itu je lah. Minyak paket kita akan agihkan ke kaunter pembayaran untuk kita mengawal bekalan minyak paket yang dibekalkan. Bekalan minyak paket masak untuk bulan Ramadan dan musim perayaan mencukupi buat masa sekarang. Isu ini timbul hasil rungutan pengguna berkenaan ketiadaan minyak bersubsidi di kebanyakan lokasi. Persoalannya, mana pergi pengeluaran 60,000 tan metrik minyak masak paket ini? Malaysia. Isu minyak masak ni kan antara isu yang sentiasa panaslah berlaku. Tapi yang terbaru ini ia melibatkan paket itu ada perkataan halal ataupun tidak, ataupun logo halal itu ataupun tidak. Itu yang kita akan bawakan pada hari ini, dan juga isu penyelewengan. Ya, betul. Jadi hari ini kita bercakap lanjut berkenaan dengan topik minyak masak ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita pada pagi ini iaitu Tuan Muhammad Khairi bin Jamaluddin, Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Selangor. Selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Kita mulakan terlebih dahulu topik kita pada pagi ini. Secara umum kalau Tuan boleh kongsikan sikit sebanyak berkenaan dengan sindiket penyelewengan minyak masak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Puan Syahda, Tuan Ridwan kerana menjemput KPDN pada slot pada pagi ini. Jadi berbalik tentang isu sindiket penyelewengan especially ataupun melibatkan minyak masak bersubsidi ini, memang kita tidak nafikan memang berlaku pada masa kini. Dan jika kita lihat ianya bergerak secara jenayah bersindiket ataupun syndicated of crime. Yang mana kalau kita lihat minyak masak paket 1 kilogram bersubsidi ini harganya lebih murah daripada harga minyak masak industri. Jadi sudah tentunya ada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan untuk membuat keuntungan yang lebih cepat, lebih mudah. Kalau kita lihat harga minyak paket bersubsidi 1 kilogram harga RM2.50 berbanding dengan harga industri di luar mungkin harga RM5. Jadi penyelewengan berlaku, tapi kita di peringkat kementerian ada mekanisme untuk memanteras atau mengurangkan isu penyelewengan ini berlaku melalui penguatkuasaan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Kalau kita lihat sebenarnya minyak paket 1 kilogram ini disubsidikan oleh pihak kerajaan untuk kegunaan isi rumah domestik. Bukan untuk tujuan kegunaan industri. Maknanya kalau industri dia perlu menggunakan atau membeli minyak industri dengan harga yang lebih mahal berbanding dengan harga minyak paket 1 kilogram. Harganya pada RM2.50. That's why lah ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan
ataupun untuk mengaut keuntungan yang lebih cepat. Dan kita percaya benda ini mungkin juga ada pelibatan ataupun komplot di antara pihak-pihak yang kita beri lesen yang sah dengan komplot dia dengan pihak yang terlibat dalam syndicate ini. Apakah modus operandi pihak yang terlibat dalam penyelewengan ini, Tuan? Okey. Bila kita bercakap tentang isu penyelewengan, macam saya sebutkan tadi, dia punya gerak kerja ataupun modus operandi ataupun kaedah penyelewengan berlaku melalui kaedah urus niaga bawah tanah ataupun underground business. Dia terlibat antara mungkin pihak yang diberi lesen yang sah, mungkin pelbagai rantaian peringkat pengedaran lah daripada syarikat pembungkus, pemborong, peruncit dan seterusnya, pihak-pihak yang memang tidak ada lesen. Jadi salah satunya satu kaedah ataupun modus operandi yang digunakan oleh syndicate ini, dia membeli minyak masak tersebut daripada pembekal minyak, especially melibatkan minyak masak paket 1 kilogram ni. Kemudian dia salah satunya seluduk keluar daripada negara kita ke negara-negara jiran, kerana harga minyak masak di negara jiran lebih mahal berbanding negara kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, pihak yang tidak bertanggungjawab ni akan membeli minyak masak paket ini, kemudian memotong, kemudian dia akan memasukkan minyak tersebut ke dalam paket botol, dalam botol repack dari packaging, dan menjual dengan harga industri ataupun harga yang lebih mahal daripada harga minyak subsidi ini. Jadi kita lihat dari segi keuntungan yang lebih cepatlah berbanding dijual terus kepada isi rumah domestik. Sebab itu ramai pihak yang, especially pihak yang tidak bertanggungjawab, yang menjalankan aktiviti penyelewengan minyak paket bersubsidi ini. Dan kita sebagaimana saya maklum, kita ada peruntukan khusus untuk mengawal ataupun menguatkuasakan isu-isu berkaitan penyelewengan barang-barang kawalan, especially melibatkan minyak masak subsidi ini. Lebih kurang sama isu dia dengan penyelewengan minyak masak, minyak petroleum kan. Kita ada subsidi kan, kerajaan bagi subsidi untuk rakyat Malaysia, tapi yang luar pula yang mendapat manfaat subsidi kita tu kan. Dia bayangkan kitaran duit tu kita bayar cukai pergi ke orang luar kan. Tak rasa marah ke? Marah itu. Sepatutnya minyak paket ni sampai ke pengguna isi rumah domestik. Tetapi ada pihak yang tidak bertanggungjawab ini, dia alihkan bekalan ni kepada pihak yang tidak sepatutnya. Okey, penyelewengan tu satu hal. Satu hal lagi berkenaan isu viral kan, baru-baru ini kan, berkenaan minyak masak paket. Orang tu kata non-halal. Adakah minyak paket itu perlu kita beli yang ada tulis halal ataupun apa spesifikasi yang betul yang perlu diikut oleh pembungkus dalam isu minyak paket halal non-halal ini? Terima kasih Tuan. Saya rasa tak silap saya, isu viral minyak paket yang bernama Nice Day viral ataupun tular di media sosial awal bulan Mac 2024. Baru lagi. Yang mana minyak tersebut ditulis dengan perkataan non halal, tulisan tangan. Dan caption ataupun hashtag ditulis minyak masak babi non halal banyak dijual di kedai-kedai runcit. Hati-hati semua, dan kopi MP dari geruk sebelah. Itu yang ditular. Okey kan? Awal minggu Mac 2024. Jadi kita di peringkat KPDN Selangor menerima gambar tersebut melalui WhatsApp. Kemudian pada 11 Mac satu pasukan siasatan telah menjalankan satu siasatan susulan ke atas syarikat yang membungkus minyak masak tersebut di Balakong, Selangor lah. Dan hasil siasatan mendapati ataupun hasil pemeriksaan kita mendapati tiada perkataan ataupun penandaan logo halal ditandakan pada minyak paket 1 kilogram
yang telah siap dibungkus dan juga tiada tulisan non halal diletakkan pada setiap paket minyak yang sedia dibungkus semasa pemeriksaan dijalankan. Okey. Kita juga sebenarnya pada 15 Januari KPDN juga dibantu oleh Jabatan Agama Islam Selangor telah menjalankan satu penauditan ke atas syarikat tersebut sebenarnya. Dan pada masa tersebut pihak Jabatan Agama Islam Selangor juga telah mengambil satu tindakan kes kerana syarikat tersebut gagal untuk memperbaharui lesen pensijilan memperbaharui pensijilan halal Malaysia. Sijil pengesahan halal Malaysia yang telah tamat tempoh. Jadi pihak Jabatan Agama Islam Selangor juga telah mengambil tindakan kes di bawah perintah 1A lah kerana gagal untuk memperbaharui ataupun menggunakan logo halal yang tidak sah. Dan syarikat tersebut tidak dibenarkan untuk menggunakan logo tersebut sehinggalah sijil pengesahan halal Malaysia diperbarui. Dan saya difahamkan oleh pihak Jabatan Agama Islam bahawa syarikat tersebut telah diberi sijil ataupun diperbaharui sijil pengesahan halal Malaysia bermula pada 16 Mac. Kalau ikutkan daripada akta, apabila ada kesenggangan tempoh sijil halal tidak diperbaharui itu, sepatutnya pihak peniaga itu boleh mengeluarkan minyak itu ataupun tidak? Okey, berbalik kepada isu logo halal. Sebenarnya penggunaan logo halal ataupun penandaan logo halal ini adalah bersifat sukarela ataupun voluntary. Maknanya pihak Jabatan Agama Islam tidak mewajibkan ataupun tidak memandatorikan penggunaan logo halal. Cumanya ia adalah bersifat kepada nilai tambah. Ataupun added value lah kepada pengusaha makanan dan juga barang-barang, khususnya pengeluar di Malaysia lah. Cuma dalam konteks minyak masak bersubsidi sudah tentunya kita menyarankan ataupun mengeluarkan garis panduan agar semua syarikat pembungkus minyak masak untuk memohon sijil pengesahan halal Malaysia SPHM lah daripada pihak berkuasa beribawa ataupun Computer Authority dengan izin, iaitu kalau kita di Malaysia ini ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun Jabatan Agama Islam Negeri JAIN ataupun Majlis Agama Islam bagi negeri-negeri lah JAIN. Okey. Cuma dalam kes yang berlaku tular yang non halal ni atas arahan Jabatan Agama Islam juga supaya syarikat tersebut supaya tidak menggunakan logo halal sehinggalah sijil pengesahan halal Malaysia diperbaharui. Tuan, apakah tindakan yang boleh diambil kepada pengadu-pengadu yang melaporkan perkara yang salah, dan yang kedua, tindakan yang boleh diambil kepada pihak yang salah menggunakan logo halal ini, terutamanya dari aspek pembungkusan makanan dan juga minuman? Okey, saya ingin menyarankanlah kepada masyarakat di luar sana, kalau kita tengok isu viral minyak masak non halal ini menjadi isu nasional. Dan dia menimbulkan satu suasana kegusaran ataupun panik di kalangan pengguna-pengguna, terutama melibatkan pengguna Islam. Sebenarnya apabila terjadi ataupun timbul isu-isu yang viral macam ni, ianya akan memberi kesan langsung kepada pengguna-pengguna Islam dari segi keyakinan untuk menggunakan produk yang diviralkan tersebut. Sedangkan kalau ikutkan kes yang diviralkan ini, kalau kita lihat pembekal daripada pengelang yang sah dan juga pengelang yang diberi sijil pengesahan halal Malaysia, pembekal kepada syarikat pembungkusnya ini. Cumanya dari segi isu yang tidak meletakkan logo halal tersebut adalah kerana
dia gagal untuk memperbarui di atas isu teknikal ataupun dokumentasi sahaja, bukan melibatkan isu ketidakpatuhan syariah sebagaimana pihak JAIS maklumkan kepada Tapi saya. Tapi untuk itu tidak ditindakan ataupun diperuntukkan kepada mana-mana peniaga yang gagal untuk mempamerkan logo halal walaupun perniagaan mereka sudah mendapat sijil halal tersebut. Sebagaimana yang saya sebut tadi, logo halal ini merupakan bersifat voluntary ataupun sukarela. Tetapi sebagai rakyat Malaysia kita ada pilihan untuk mendapatkan barang-barang atau makanan yang memang ada logo halal, yang mana kita yakin kesucian dari segi kebersihan dan sebagainya. Okey, baik. Ringkas saja kita sempat berkongsi bersama dengan anda pada pagi ini berkenaan dengan isu penyelewengan dan juga penggunaan logo halal yang melibatkan minyak masak paket. Semoga segala jawapan yang diberikan oleh tetamu kita yang dapat memberikan pencerahan pada anda lah berkenaan dengan isu viral dan juga penyelewengan. Dan seterusnya kita akan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Muhammad Khairi Jamaluddin, Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup Selangor. Terima kasih banyak Tuan. Seterusnya kita akan ke Map Malaysia untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan pelapor sudah pun bersedia. Kita ke Map Malaysia sekarang. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada status terkini berkaitan cuaca panas di Malaysia. Baiklah, buat masa ini terdapat 2 kawasan di semenanjung Malaysia yang berada pada tahap yang kedua, iaitu gelombang haba. Manakala terdapat 41 lagi kawasan yang berwarna kuning berkenaan telah pun berada pada tahap yang kedua, iaitu tahap berjaga-jaga. Manakala di Sabah dan Sarawak pula terdapat 4 kawasan di sana yang telah pun mencatatkan bacaan suhu maksimum pada tahap yang pertama, iaitu tahap berjaga-jaga. Suhu maksimum yang dicatatkan di kawasan-kawasan berkenaan melebihi 35 dan 37 darjah Celsius. Oleh itu dinasihatkan kepada semua agar sentiasa berwaspada, hadkan aktiviti luar dan amalkan pengambilan air yang mencukupi. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini, keadaan cuaca di hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik dan tiada hujan. Dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke awal petang nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, hujan kini sedang berlaku di kebanyakan tempat. Lebih tertumpu di sekitar selatan Sarawak, yang mana kami jangkakan keadaan ini akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
resiki tertinggi penggunaan komputer. Seramai 94.8 individu lebih gemar menyalin atau memindahkan fail atau folder. 93.2% menunjukkan individu menggunakan teknik menyalin atau menampal untuk pendua atau memindahkan maklumat di dalam satu dokumen. 78.7% pula menunjukkan individu lebih kepada proses menghantar email beserta fail. Sebanyak 76.0% lebih kepada menghubungkan dan memasang peranti baru. Bagi 74.4% menunjukkan aktiviti memindahkan fail di antara komputer dan peranti mudah alih. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Okey, cara nak cegah strok haba ini untuk memastikan anda tidak terdedah dengan cahaya matahari. Jadi caranya duduk indoor. Tapi kerana bila duduk indoor ni kita akan rasa macam mengantuk, rasa macam nak rehat. Jadi bila kita nak rehat, nak tidur, mengantuk ni kita perlukan tilam dan juga bantal yang selesa. Jadi hari ini Herbal Fame akan membantu anda untuk menyelesaikan sekiranya anda punya masalah untuk tidur yang tidak sempurna dan sebagainya. Saya perkenalkan jurucakap produk Herbal Fame hari ini. Saya perkenalkan Kak Rai. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama kali berkenalan dan tadi sempat Rai tanya nak panggil Syuhaida ke nak panggil Syushu, okey? Panggil Syu boleh. Syu, tadi Syu sebut pasal tidur. Ya, betul. Sekarang cuaca memang sangat-sangat menggila. Kalau boleh Rai sebut. Saya dekat rumah, Syu. Saya diri je. Dekat dapur tu tak buat apa pun. Dah menitik-nitik. Belum. Tak buat apa. Memang tak bergerak sehelai rambut pun. So kalau anda memang sentiasa nak mencari satu alat perabot yang boleh menyelesa ke badan anda, kita bawakan hari ini daripada Herbal Fame, kita bawakan tilam herbal. Okey, tilam herbal. Tapi Rai nak terangkan dulu, kita ada dua jenis sebenarnya yang kita bawakan hari ini. Yang pertama adalah tilam herbal Zalina yang ini, okey, yang ini, dan kita juga ada tilam herbal fiber yang ini. Sebab Rai nak terangkan, mungkin nanti ramai tak jelas kenapa ada macam-macam atas tilam kita. So, promosi hari ini daripada Herbal Fame kita bawakan dalam 15 unit sahaja, Syu. Dalam 10 minit ni 15 unit sahaja bagi anda yang beli dan bayar sekarang. Okey, anda akan diberikan hadiah bonus. Dia macam buy one free one jugalah. Kita berikan anda satu multi cooker. Yang multi cooker ni kalau harga kat pasaran boleh mencecah sampai RM300. Okey, hari ini saja, waktu ini sahaja, bayar sekarang, order sekarang, tempah sekarang dan kami akan hantarkan kepada anda. Talian yang harus anda hubungi 019-4188-244. Okey, sekali lagi Rai sebutkan perlahan-lahan. 019-4188-244. Ingat, mimpi anda tidak berakhir dengan fame. Okey. So, nak ceritalah untuk komposisi apa jualan ni, kata ada dua tilam. Harga dia berapa, Rai? Okey, untuk tilam herbal Zalina yang ini, Syu, yang ini kalau dekat luar, dekat pasaran, harga dia RM3,899. Yang ini 3899. Hari ini kita berikan harga istimewa untuk penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Harganya hanya RM1399. Dapat multi cooker dekat situ. Kalau Syu tengok tambah dengan multi cooker RM300, dah jimat RM2,800. Untuk kita punya tilam herbal Zalina. Jadi ini adalah maklumat untuk pembayaran. Kalau anda buat pembayaran hari ini, tempah sekarang. Kita ada dalam 15 unit saja untuk anda dapatkan dan kami tawarkan penghantaran percuma. Syu, asal dari mana, Syu? Saya daripada Muar Johor. Okey, kalau nak tempah untuk geng-geng kat Muar, mak ayah contoh, kita boleh hantarkan percuma juga ke Muar Johor. Semenanjung Malaysia percuma. Okey. So ini tilam Zalina dan kita juga ada tilam
tilam herbal fiber. Tapi kalau dah alang-alang Rai dah cerita mengenai tilam Zalina ni, Rai nak ceritalah kebaikan dia. Sebab kadang-kadang orang cakap kan, alah tilam dekat pasaran banyak. Macam mana nak pilih? Okey, antaranya anda harus cari yang kepadatan. Maksudnya kelembutan dia. Kadang-kadang tilam ni kita kena duduk, kita kena rasa. Kita tengok yang mana sesuai dengan tulang badan kita, belakang kita. So yang ini untuk Zalina, dia adalah tebal dia 8 inci. Lebih kurang satu jengkal sikit. 8 inci, saiz dah sedang elok dah. Dalam ni kita dah letakkan herba-herba. Lepas tu ke atas ni, ini yang Rai suka sebab dia 2 lapisan ataupun 2 layers yang padat, yang compact di bawah untuk sokong tulang belakang kita. Yang ini adalah yang kita akan tidur nanti. Lembut, empuk. Yang ini dengan penghawa dingin studio di RTM ni, Selamat Pagi Malaysia ni, sejuk. Memang boleh tidur tak bangun-bangun. Okay? So yang ini Zalina. Dan herba-herbalnya kita ada daun semambu. Daun semambu ni nama lain dia neem. Daun semambu ni dapat membantu menyejukkanlah. Lepas tu kita nampak kita ada lada hitam. Lada hitam ni jangan risau kalau orang cakap nanti bau Rai macam buat black pepper chicken. Tak. Kita memang gunakan herba-herba ni untuk mengenakkan lagi untuk anda tidur dengan lebih selesa. Kita ada lavender, bunga rose, kita ada bunga melo. So semua herba-herba ni contoh kalau kita tengok yang lavender ni, kalau kita buka, lavender kan memang dikenali sebagai herba yang menenangkan. Nampak yang ini. Memang kita letakkan dalam tilam anda, bau dia wangi. So bila kita tidur tu dapat membantulah menenangkan. Sebab lavender kalau Rai hari-hari yang memang rasa macam stres sikit Rai pasal aromaterapi. Jadi dia menenangkanlah. So yang ini ada dekat tilam anda. Okey. Lepas tu yang herbal ni. Yang ini adalah yang fiber. Ni lain bawa ke depan. Dia lain sikit. Tu dia. Allahuakbar. Okey. Yang ini nak kena tolong. Yang ini. Rai tolak yang kat belakang sikit. Yang ini beza dia adalah lebih padat. Okey, dan dia menggunakan fiber. Nak kena tolak ke tu? Tak apalah. Tak payah okey. Kat mana belakang? Sini. Ni tu. Okey. Okey. Okey, yang ini ni nak tunjuk kat penonton ni. Menggunakan coconut fiber. So yang ini kalau dekat pasaran harga dia boleh mencecah sampai RM5,000. Hari ini untuk penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, anda dapatkan sekarang, beli sekarang, dapat hadiah bonus, penghantaran percuma, 10 tahun jaminan dengan harga serendah RM1,799 sahaja. Okey, nak tengok sikit dalam ni tu. Sabut kelapanya tu. Takut ramai yang cakap, beli tilam ada tingkap, Rai. Tak. Yang ini memang sampel. Ini memang contoh kita nak tunjukkan fiber yang ada dekat dalam ini. So yang ini kita gunakan coconut fiber yang diimport dari luar negara. Okey, so anda dapat. Sekali lagi yang ini lebih padat, lebih mampat dan bahagian atas yang lebih lembut, nampak? Enak ni. Tebal sikit kan? Dia tebal sikit. Tapi memang rata-rata yang kita bawakan hari ini semuanya ketebalan lebih kurang 8 ke 10 inci. Tebal. Dan saiz queen. Katakan ada yang kata, kat rumah saya pakai king. Nak pakai king boleh juga. Apa yang perlu anda lakukan, ingat talian yang harus anda hubungi tadi, 019-4144-288. Tapi yang seronoknya kalau ada yang menonton daripada dari Kemunting. Dari Perak, dari Jitra, dari Alustang. Anda boleh pergi ke Ibu Pejabat Herbal Fame dan mereka memberikan anda perkhidmatan percubaan percuma 3 hari. So katakan Syu nak try yang Zalina tu, bagi nanti maklumat, mereka berikan tilam tu untuk anda cuba selama 3 hari. So kalau dah minat, belilah, bukan beli. Dan kalau anda tak berapa berkenan, boleh pulangkan. Tapi hanya yang mereka tinggal di Kemunting Perak, di Jitra dan di Alustar Kedah je lah. Okey. Ini kita tawarkan istimewa untuk penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Saya difahamkan boleh trade in juga boleh trade in, ada sebab kalau kita tengok jenama Herbal Fame ni 28 tahun Cu. Saya rasa Syu lagi muda lagi. 28 tahun. 28 tahun dalam industri menghasilkan perabot-perabot di rumah. Jadi mereka memang sangat-sangat berpengalaman dan juga mereka merupakan pengeksport. Biasalah kalau barang-barang ni kalau dah dieksport, harga dekat luar jauh lebih mahal. Tapi kualiti nombor 1. So sekali lagi promosi istimewa untuk Selamat Pagi Malaysia. Kita ada 15 unit sahaja. Cepat-cepat dapatkan set anda. Raya ni memang tidur tak bangun-bangun lagi. Memang selesa sangat sebab kita tawarkan promosi ni hanya untuk penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Waranti pun lama juga tak silap saya ni. Waranti jaminan 10 tahun. 10 tahun. Dapat lagi multi cooker. So bilik tidur dah selesa.
dapat multi cooker. Dan ingat ya, kalau pasangan kita, terutamanya isteri, permaisuri di rumah, kalau dia happy, semua orang happy. Itu je yang Rai nak kongsikan tip. If the wife is happy, the household is Satu lagi ni yang seronoknya, macam bila saya duduk dengan Kak Rai kat sini kan, dia tak rasa goyang-goyang filem kan. Yes, itu salah satu kebaikan dia. Ni memang sesuai sangat kalau bagi mereka yang bekerja shift. Ni ada abang-abang produksi ni kalau bekerja shift kan. Kadang-kadang kita kerja shift, suami pergi kerja 8 malam, balik pukul 3 pagi. Balik jadi tidur kan. Isteri dah, bang, bising lah bang. Apa ni tengok kalau yang bekerja sebagai doktor, sebagai jururawat. Tilam ni dia bukan yang ada spring. Jadi dia memang tak mengganggu pasangan kita. Betul. Kalau digunakan. So kalau yang nak dapat, ada juga fungsi antibakteria. So memang sangat-sangat baguslah. Sebab ingat, tilam ni kalau dah sampai lebih kurang 10 tahun ke atas, seelok-eloknya kalau ada kemampuan, tolong tukar. Sebab kadang-kadang kita bangun, tak ada pun masalah jerawat ke apa, tapi tengok ada ruam-ruam dan sebagainya. Itu tanda-tandanya. Dan satu lagi sebut pasal ruam. Yang ini kalau anda nak dapatkan bantal dah sepadan lah. Tilam dah ada herba. Kita nak juga dapatkan bantal herba. Yang ini juga kita tawarkan dari Herbal Fame. Okey, nampak tak dia punya empuk tu Syu? Oh, saya kalau macam ni. Habis, tak bangun dah. Kan? Tak adalah macam bukan hari-hari bangun lambat lah, tapi macam besok kan. Di awam kan. Naklah bangun lambat. Yang ini memang best sebab apa yang kami bawakan hari ini untuk bantal Herbal Fame ni, dia ada banyak jenis. Kalau yang paling rendah spesifikasi dia, didatangkan dengan satu herba. Dia letakkan herba tu kat tengah ni. Okey, dijahit kat sini dalam ni, dan dia boleh sampai 1 2 3 5 7 9 10 16 herbal. So terpulang ikut bajet masing-masing, dan harga yang untuk satu herba ni pun RM55 sahaja. Okey, sekali lagi Kak Rai wawarkan kepada penonton bagaimana untuk mereka mendapatkan semua produk ni. Kalau anda dah berminat, anda boleh terus sahaja hubungi 019 4144 288 dan tempah tilam herbal Zalina ataupun tilam herbal fiber anda. Hari ini kita ada 15 set untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Macam buy one free one, penghantaran percuma, dan juga kita tawarkan jaminan 10 tahun. Tapi kena buat sekarang, Syu. Bukan besok cepat, sekarang. Betul. Cepat je sebab 15 saja yang ditawarkan. Betul? Jadi siapa cepat dia dapat. Tak dapatlah promosi lepas ni. Kalau big tilam je dengan harga RM2,000 lebih. Tak ada ni. Tak ada multi cooker. Tak ada. Okey, terima kasih Kak Rai sama kita hari ini untuk berkongsi berkaitan dengan tilam Herbal Fame yang sudah bertahun lamanya berada di pasaran untuk bantu anda mendapatkan tidur yang lebih selesa. Kita nak beres ketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Baiklah, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda semua. Sekarang kami nak bawakan perbincangan. Ini adalah berkaitan dengan PTPTN. Okey, bukan nak paksa anda bayar, tetapi kita nak bawakan kepada anda semua insentif diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bersama dengan Encik Ahmad Dasuki Abdul Majid, iaitu Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih, Ridwan. Okey, Encik, boleh terangkan sedikit peranan PTPTN ini dalam sistem pendidikan negara kita ini? Okey, sebenarnya yang semua maklumlah, penubuhan PTPTN adalah hasrat kerajaan untuk memastikan tiada pelajar yang tercicir untuk meneruskan pengajian ke peringkat institusi pengajian tinggi. Atas usaha inilah PTPTN telah diberikan peranan untuk membantu pelajar dalam penyediaan dana pinjaman. Dan untuk makluman Ridwan, sehingga 29 Februari 2024 ini, PTPTN telah membantu 3.96 juta peminjam untuk menaikkan taraf hidup keluarga mereka dengan jumlah yang telah kita keluarkan 71.65 bilion. Satu jumlah yang besarlah. So, dana pinjaman yang diberikan kepada pelajar ini, kita membantu pelajar dengan sebahagian untuk iuran pengajian dan juga kos sara hidup. Dan sebenarnya kalau PTPTN kita sekarang ini tidak ingin dilihatlah sebagai satu agensi yang memberikan pinjaman dan kutip balik. Tetapi pada masa sama, PTPTN adalah tabung pendidikan. Kita nak menggalakkan ibu bapa membuat penabungan awal seawal anak berusia 1 hari. Dan apabila anak ini berumur 18 tahun, telah ada satu dana tabung pendidikan untuk mereka ini belajar, dan ibu bapa tidak perlu dibebani dengan hutang. So inilah asas PTPTN lah. So memang peranan PTPTN sangat besar, dan selain daripada memberi pinjaman, mengutip pinjaman, kita nak fokus kepada agenda penabungan rakyat Malaysia, dan mana kita beri pelbagai banyak manfaat melalui produk-produk simpan SSPN. Antaranya pelepasan tarian cukai dan juga dividen yang kita berikan lah. Jadi banyak produk-produk di bawah PTPTN. Okey. Sekarang kita teruskan insentif diskaun untuk pembayar yang membayar balik pinjaman PTPTN ini. Seperti mana yang kita faham, dalam pembentangan bajet 2024, kerajaan telah bersetuju memberikan diskaun bayaran balik bermula Oktober hingga Mac tahun ini. Mungkin boleh jelaskan mengenai diskaun ini, bagaimana bentuk dan rangkanya? Terlebih saya ucap terima kasihlah kepada pihak kerajaan yang telah mendengar permohonan PTPTN untuk memberikan diskaun kepada pelajar melalui Belanjawan 2024 yang telah dibentangkan pada 13 Oktober 2023. Kerajaan telah bersetuju untuk memberikan diskaun sehingga 15% bagi tempoh 6 bulan bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. So kita ada 3 jenis diskaun lah yang diberikan, iaitu diskaun yang pertama adalah diskaun 10% untuk penyelesaian penuh atas baki hutang. Diskaun yang kedua adalah diskaun 10% juga untuk penyelesaian penuh sekurang-kurangnya 50% atas baki hutang, dan juga diskaun 15% untuk bayaran yang dibuat secara potongan gaji ataupun direct debit. So inilah 3 diskaun yang diberikan oleh kerajaan, dan tempoh 6 bulan tu tinggal 5 hari sahaja lagi, Ridwan. Akan tamat pada 31 Mac hari Ahad ini. Adakah peratus-peratusan ini bersandar kepada jumlah pinjaman yang masih belum dibayar ataupun jumlah potongan bulanan yang perlu dibayar kepada mereka? Contohnya 200 perlu dipotong 10 ataupun 15% ataupun bagaimana? Dia macam saya sebut tadi, kita ada 3 jenis diskaun. Dan untuk sebelum tu, siapa yang layak sebenarnya dapat diskaun ni? Kepada semua peminjam PTPTN layak dapat diskaun ini, termasuk kepada mereka yang telah dikenakan penguasaan. Mereka yang telah dikenakan tindakan penguasaan pun layak dapat diskaun ini, yang pertama. Yang kedua, kepada penerima wang pendahuluan pinjaman pun layak dapat diskaun. Semua murah hatilah kerajaan sekarang dibagi pada semua peminjam PTPTN. Dan macam mana kaedah dia? Pada mereka yang nak buat penyelesaian penuh pinjaman ataupun menyelesaikan sekurangnya 50% daripada baki hutang, mereka perlu dapatkan pengesahan baki pinjaman berapa.
Sebelum nak bayar, kena tahu berapa baki dulu. Betul. Dan pengesahan ini boleh didapati daripada mana-mana cawangan PTPTN ataupun nak mudah, nak senangnya lalu melalui aplikasi My PTPTN. Boleh download daripada aplikasi apps My PTPTN dan boleh dapatkan pengesahan baki pinjaman itu berkenan. Dan selepas dapat berapa jumlah perlu bayar, boleh buat bayaran di mana-mana sahaja. Kaedah bayar balik yang ditetapkan, sama ada online banking boleh, nak datang kaunter PTPTN boleh. Tetapi nak senang, sekali lagi melalui aplikasi My PTPTN boleh buat bayaran kat situ. Dan selepas dah bayar, dalam 7 hari bulan berikutnya, peminjam boleh semak balik dalam penyata yang mana pelarasan telah dibuat. Dan selepas tu bagi mereka yang membuat bayaran balik secara yang potongan gaji ataupun secara debit terus, diskaun akan 15% tadi akan diberikan secara automatik atas ansuran yang telah dibuat. Macam Ridwan tadi, kalau ansuran bulanan dia RM200, so kita akan bagi diskaun atas RM200 tadi 15%. So tak perlu mohon, itu adalah secara automatik. Tertakluk kepada bayaran yang diterima dan tempoh diskaun tadilah. Tempoh diskaun tadi yang diterima dalam tempoh 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. Okey, sehingga hari ini apa yang dilakukan oleh PTPTN bagi menggalakkan peminjam-peminjam ini membayar dan juga mendapatkan insentif ini? Kita sekarang ni memang nak kalau boleh seramai mungkin peminjam PTPTN yang 3.96 juta tadi itu dapat manfaat ini. Ini satu manfaat sangat bagus. So kita telah come out dan datangkan dengan kempen bayar konsisten, hati tenang, hati senang. So kempen ini bermula pada 1 Januari 2024 sehingga 31 Mei 2024, yang mana kita sediakan hadiah menarik. Ada RM70,000 yang kita sediakan kepada 62 pemenang. Dan dia ada 2 kategori. Kategori pertama adalah potongan gaji, yang kedua adalah kategori direct debit. So setiap kategori ini ada hadiah utama RM5,000 dan hadiah sagu hati. Untuk 30 orang pemenang kita bagi RM1,000 seorang. So satu kempen lah, you dah bayar hutang, kan, dapat lagi hadiah yang kita sediakan, kan. So rebutlah peluang ini. Kita untuk dia, kalau nak dapat double kena bayar sebelum 31 Mac ni, dapat diskaun, dapat masuk kempen ini juga. Ya. Jumlah hadiah sehingga RM70,000, termasuk dengan percutian kalau tengok gambar di situ. Jadi macam-macam hadiah yang telah pun diberikan, disediakan kepada anda peminjam-peminjam untuk membayar balik PTPTN. Orang kata kalau kita bayar hutang ini, hati akan kita lebih tenanglah secepat mungkin. Mungkin kalau selepas daripada Mac ini, apakah perancangan PTPTN seterusnya untuk menggalakkan peminjam ini membayar hutang? Okey. Kalau kita laksanakan kempen ini adalah sehingga 1 Januari sehingga 31 Mei. So kempen ini memang lepas Mac pun boleh bayar balik secara konsisten lah. Kita nak menggalakkan sebenarnya supaya peminjam ni tak perlu risau buat bayaran balik melalui potongan gaji ataupun direct debit. Lepas tu akan secara automatik akan potong gaji saja. Dan dia menyenangkan sampai habis pinjaman lah. So inilah memudahkan. So dari masa ke semasa kita akan promosikan. Kita pelbagaikan kaedah bayaran balik. Boleh bayar melalui online banking, datang ke kaunter kami. Kalau susah sangat, aplikasi MyPTN boleh bayar balik. So kita cuba memudahkan urusan peminjam kami. Kalau yang susah, yang jauh, tak perlu datang ke kaunter. Kita juga ada saluran, ada care line, ada e-aduan, dan juga boleh datang kepada eksekutif pemasaran kami. Dan sebab kita telah ada juga live chat kepada mereka yang yang tak nak berkomunikasi, tak nak bercakap semua sekali, boleh live chat saja melalui kita punya portal www.ptptn.gov.my. Dan kita ada juga sosial media. So banyaklah kaedah yang boleh membantulah peminjam kami. Lebih mudah untuk mencapai orang kata jaringan kepada peminjam-peminjam ini. Bagaimana pula dengan isu peminjam yang tertangguh begitu lama? Adakah mereka juga boleh layak untuk menerima diskaun ini ataupun bagaimana? Saya sebut tadi, kerajaan bermurah hati untuk memberikan diskaun kepada semua peminjam PTPTN, termasuk kepada mereka yang ada tunggakan yang telah dikenakan tindakan penguasaan pun kita bagi juga. Yang hanya ambil wang pendahuluan pinjaman pun dapat juga dia punya diskaun ini. Jadi sebab kita nak minta pada hasil datang hari ini, terima kasih ruang yang diberikan oleh Semarak Pagi Malaysia. Kita nak seru kepada peminjam di luar sana, rebutlah peluang ini. Jangan tertangguh lagi. Dan mereka juga sebenarnya, kalaulah kita ada inisiatif Jom PTPTN sedia bantu, ada masalah datang kepada kami dan kita boleh berbincang, kita boleh buat penseluruhan semula pinjaman. Kita boleh berbincang dengan kaedah-kaedah yang supaya
jumlah yang dibuat bayaran tu ada pada kadar yang menyenangkan win-win solution kepada kita sama-sama lah, peminjam dan juga PTPTN. Cik Dasuki, minit-minit terakhir ini mungkin boleh ulang sekali lagi diskaun-diskaun yang diberikan melalui inisiatif ini. Silakan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada semua peminjam-peminjam yang telah mendapatkan diskaun ini. Ya, membayar balik dan juga yang telah menikmati diskaun ini. Sesungguhnya bayaran balik yang dia buat dia telah membantu PTPTN untuk menjadikan dana pinjaman kepada anak-anak yang akan datang. Nah, diskaun ini juga sebenarnya kita boleh, kalau boleh, beritahu kepada kawan-kawan, pada saudara mara, kepada rakan-rakan sekerja kat rumah sana, rebutlah peluang diskaun ini sebelum 31 Mac 2024. Ada 5 hari sahaja lagi. Kita ada diskaun 10% untuk penyelesaian penuh pinjaman, 10% untuk penyelesaian sekurang-kurangnya 50% atas baki hutang dan diskaun 15% untuk bayaran yang dibuat secara direct debit atau potong gaji. Dan juga kita ada kempen kempen bayar konsisten hati senang yang masih berlangsung lagi. So banyak manfaat-manfaat yang kita berikan kepada peminjam luar sana untuk merebut peluang-peluang yang disediakan ini. Okey, jadi itu dia bayar konsisten hati senang, hadiah sehingga RM70,000. Anda boleh terus saja download aplikasi My PTPTN di Google Play ataupun App Store dan juga boleh Huawei. lihat. Huawei pun boleh juga. Huawei App Store pun boleh juga. Dan juga boleh lihat status pinjaman anda lah, bagaimana untuk anda membayar, dan juga boleh kalau tak mampu nak bayar dengan jumlah yang ada sekarang, boleh menstrukturkan semua pinjaman. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Ahmad Dasuki Abdul Majid, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, kerana sudi berkongsi bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan insentif diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN. Okey, sekarang kita akan ke cerita pagi di Labuan. Ini adalah berkaitan, sekali lagi kita nak lihat apakah aktiviti-aktiviti dalam jelajah Ramadan RTM 2024. Apa kata kita saksikan? Ini cerita paginya di Labuan. Baik, terima kasih. Saya sekarang berada di Kampung Tanjung Aru, secara spesifiknya di Jalan Batu Arang, bersempena dengan penganjuran program Jelajah Ramadan peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Bercerita berkenaan dengan program Jelajah Ramadan tidak sah kalau kita gambarkan kepada anda tanpa penerbitnya. Oleh itu, bersama dengan saya pada pagi ini Encik Kamaluddin Abdullah, penerbit Jelajah Ramadan peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Jadi Encik Kamal mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita pengisian program Jelajah Ramadan peringkat Labuan. Baik. Program Jelajah Ramadan 2024 peringkat Labuan kita isi dengan 3 aktiviti lah. Yang pertamanya ialah program amal gunting rambut bersama-sama anak-anak yatim Kompleks Darul Kifayah Mawib Labuan. Yang kedua, program Rahmah Ramadan Mawib Sinar Aidilfitri, iaitu bersama dengan Mawib Labuan. Dan yang ketiganya yang kita tengok hari inilah program memasak bubur banging yang diadakan di Kampung Tanjung Aru Nelayan, di mana program amal gunting rambut diadakan dengan kerjasama Puspanita Labuan dan Kompleks Darul Kifayah Labuan, manakala shopping raya bersama anak-anak asnaf, iaitu keluarga asnaf yang terpilih pula bersama kerja dengan kolaborasi bersama dengan Mawib Labuan. Manakala untuk memasak bubur banging ni kita bekerjasama dengan Persatuan Pantaran Biskita Labuan. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton juga golongan fokus yang menjadi tumpuan program Jelajah Ramadan peringkat Labuan ini, mungkin berapa orang ataupun... Okey, fokus kita untuk tahun ini ialah golongan anak-anak yatim yang tinggal di asrama Kompleks Darul Kifayah, golongan asnaf yang terpilih dan penduduk sekitar Labuan lah. Sebelum ini kita pun telah membuat program amal gunting rambut, di mana pada program itu kita menyampaikan juga duit raya, sumbangan bantuan duit raya kepada pelajar-pelajar di asrama berkenaan, seramai 86 orang. 50 orang daripadanya adalah lelaki untuk persediaan Syawal nanti. Manakala di sebuah pasar raya pula kita adakan program shopping raya, dia melibatkan 100 buah keluarga asnaf yang terpilih daripada 14 buah keluarga lah. Di sana kita pun telah membuat pemilihan baju raya, songkor dan aksesori itu raya lah kepada keluarga asnaf ni. Dan dalam masa yang sama kita juga memberi bantuan duit raya yang disediakan oleh pihak Mawib Labuan dan juga daripada Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Labuan sendirilah pada masa itu. Berkenaan dengan program hari ini iaitu penyerahan bubur banging, lazim kita dengar bubur lambuk.
dan mungkin boleh kongsikan sedikit kepada penonton kita apa itu bubur banging. Baik, kalau di Kuala Lumpur lebih dikenali sebagai bubur lambuk. Tetapi kita di Labuan ni juga ada bubur special yang dikenali sebagai bubur banging. Bubur banging ni merupakan makanan orang-orang tempatan di sini dari masyarakat Melayu Brunei Kadayan, di mana bubur ni lebih popular pada musim Ramadan lah, musim puasa. Merupakan resepi orang tempatan, orang penduduk Labuan, di mana bubur banging ni dia melibatkan beberapa jenis beras lah yang dimasak dalam tempoh dalam 4 jam macam tu, dengan menggunakan ramuan resepi penduduk tempatan lah, dan bubur ni sangat terkenal di Labuan. Mungkin Encik Kamarudin juga boleh kongsikan agensi-agensi yang terlibat dalam menjayakan program Jelajah Ramadan peringkat Labuan. Baik, di sini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 4 rakan strategi kita, iaitu Majlis Agama Islam Mawib Labuan, Puspanita Labuan, Kompleks Darul Kifayah Mawib Labuan dan juga Pantaran Biskita Labuan, serta 2 rakan penaja kita, iaitu Syarikat Peribumi Layangan yang memberikan tajaan bahan-bahan mentah dan juga Syarikat Ranca-Ranca Aerated Water yang menyediakan minuman kepada kita pada hari ini. Diharapkan kerjasama ini akan diteruskan lagi pada masa-masa akan datang. Dan juga tidak lupa kepada rakan-rakan dari pihak RTM Labuan sendiri yang dari mula hingga ke akhir memberi sokongan ke atas untuk menjayakan program memasak bubur banging ini. Terima kasih. Baik, saya kira itu sahaja kesempatan yang ada. Warga Labuan khususnya jangan lupa untuk singgah sebentar untuk mendapatkan edisi bubur banging anda di Kampung Tanjung Aru, Jalan Batu Arang. Okey, baik, saya kira kembali bersama rakan di studio. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan kami Harjay Jack berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan Jelajah Ramadan RTM 2024 di Labuan. Selalunya bila Ramadan ni kan pada jelajah kita akan meningkatkan amalan ibadat kita lah. Antaranya lain solat sunat dan sebagainya, tarawih, baca Quran. Tapi baca Quran ni kalau kita berikan pengkhususan sikit kan, bagaimana untuk kita memastikan Al-Quran itu benar-benar diiktiraf? Adakah benar yang kita baca itu adalah Al-Quran yang betul, yang ditentusahkan oleh pihak-pihak yang tertentu? Jadi kita nak berkongsi kepada anda sebenarnya pihak Kementerian Dalam Negeri antara kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk menentusahkan sesuatu Al-Quran tersebut, dan bagaimana sebenarnya inisiatif daripada mereka untuk menjaga ketulinan mushaf Al-Quran ini. Jadi hari ini untuk kita membawakan topik Sifar Al-Quran tanpa perakuan KDN, kita membawakan Encik Nik Yusaimi Yusof, Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Encik Nik. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama. Encik Nik mungkin boleh mulakan dengan serba ringkas berkenaan dengan fungsi KDN dalam menentusahkan pengeluaran Al-Quran itu di Malaysia. Baik, alhamdulillah ya, menjelang sambutan Nuzul Quran besok, kita diberi peluang untuk bersiaran pada pagi ini, dan sudah tentu kita ingin memperjelaskan bahawa Kementerian Dalam Negeri mempunyai satu bahagian, iaitu bahagian penguatkuasaan dan kawalan, iaitu di mana kami berada, dan kami ini bertanggungjawab untuk melaksanakan akta, satu akta yang dipanggil Akta Persenan Percetakan Teks Al-Quran. Jadi di bawah itu telah menggariskan beberapa perkara yang perlu dipatuhi untuk kita dalam mengurus hal ehwal berkaitan Al-Quran di dalam negara kita. Sebenarnya kita mempunyai pengalaman yang cukup baik ya, dan banyak negara di sekitar kita cuba mencontohi apa yang dibuat di Malaysia ini. Dalam kita memastikan Al-Quran itu sahih, terpelihara kandungannya sebagaimana ia diperturunkan, maka kita mempunyai struktur-struktur tertentu. Bermula dengan permohonan, permohonan daripada pihak-pihak yang ingin menjual, mengimport ataupun mengedar Al-Quran. Mereka perlu memohon dengan KDN terlebih dahulu.
Dan apabila memohon, kami akan proses proses dengan yang kita namakan disemak melalui Lajnah Tafsir Al-Quran ataupun dengan kata mudahnya ialah satu jawatankuasa penyemakan kandungan teks Al-Quran itu. Jadi apabila kita mendapat tugasan melalui permohonan tadi, kita akan menyemak yang terdiri pada ahli-ahli ni, ahli-ahli Quran, hafazan yang pakar di negara kita ni. Jadi mereka ni akan menyemak mushaf tersebut dan mengenal pasti apa-apa kesalahan yang ada. Kalau tak ada kesalahan, maka sama ada struktur ayat, kesalahan dari segi ayat, tajwidnya, barisnya. Kalau tak ada, maka Al-Quran itu boleh disyorkan kepada satu peringkat lain, iaitu Lembaga Pengawalan Pelaksanaan Pencetakan Al-Quran atau disebut ringkasnya LPPPQ. LPPQ. Lembaga ini akan mengeluarkan perakuan kepada Al-Quran yang lulus dari segi semakan, tiada mengandungi kesalahan, maka lembaga akan keluarkan satu perakuan. Jadi perakuan itu melayakkan supaya Al-Quran itu boleh dicetak, diedar, diamal dan dibaca di dalam komuniti, di dalam negara kita. Okey. Saya difahamkan juga LPPQ ini terdiri daripada 15 orang anggota. Betul. Kalau Tuan boleh kongsikan dengan lebih lanjut, siapakah antara anggota yang mengikuti LPPQ ni? Boleh. Anggota yang mengikuti LPPQ ni ialah anggota yang dilantik oleh raja atau sultan di negeri masing-masing untuk menganggoti LPPQ. Dan bagi negeri yang tidak beraja, maka ia dilantik oleh Yang di-Tuan Agong. Pelantikan ini yang kita ada sekarang ni, keahlian LPPQ ni ialah terdiri pada mufti-mufti sebenarnya, mufti-mufti negeri. Itu sendiri sebagai ahli lembaga LPPQ. Jadi setiap kali apabila bersidang, maka mufti ini akan duduk sebumbung dengan kita dan kita memperhalusi apa-apa juga kemaslahatan berkaitan isu-isu Al-Quran dalam negara, sama ada perlu menggariskan satu arahan baru, garis panduan baru, ataupun menilai sama ada Quran-Quran yang telah disemak itu wajar diberi perakuan atau tidak. Jadi jika diberi perakuan, maka selepas daripada itu pihak KDN akan berhubung balik dengan pemohon tadi, sama ada dia adalah penjual, pengimport ataupun pengeluar Al-Quran itu sendiri, untuk dia mengambil langkah seterusnya lah bagi mengeluarkan, mencetak Al-Quran tersebut sebagaimana yang telah diluruskan. Jadi untuk tujuan itu, Shu dan Rizwan, sebenarnya kita dalam apa yang disebutkan oleh sebagai perakuan lembaga tu, ingin saya berkongsi di sini. Apabila lembaga tu telah meluluskan perakuan, maka ini COP ini akan diberi. COP ini sebenarnya COP unik. Dia mempunyai nombor siri yang tertentu yang di mana hanya satu mushaf saja akan memiliki satu nombor siri unik. Jadi perakuan ini sah untuk dicetak selagi ia tidak mengandungi ataupun dibuat pindaan. Selagi tidak dibuat pindaan. Maksudnya, jadi tanggungjawab kita sebagai pembeli harus melihat dulu dalam ini biasanya dalam layan akhir, layan kedua atau akhir akan ada nombor siri ini. Kena pastikan bahawa ada setiap mushaf atau naskah Al-Quran yang kita nak beli ada nombor siri ini, dan di luarnya untuk memperaku lagi bahawa itu adalah nombor siri yang sah, pihak KDN menyediakan hologram. Menyediakan hologram. Memang mudah sangat nak kena pasti Al-Quran yang sahih disemak, diperaku dengan Al-Quran yang tidak diperaku. Sangat mudah sebenarnya. Tengok pada dua perkara, COP siri dan juga hologram. Ini termasuk dengan tafsir sekali atau hanya Al-Quran saja? Termasuk tafsir sekali. Akan disemak juga? Akan disemak juga. Akan disemak. Kita bekerjasama dengan JAKIM. Sebenarnya untuk tafsir ni, yang mempunyai tafsir dan ayat teks Al-Quran, tafsir itu akan kita, permohonan memang melalui KDN, tafsir itu akan diminta pihak JAKIM menyemaknya, tafsiran dalam Al-Quran tersebut, dan biasanya kita berpandukan, lembaga telah memutuskan apa-apa juga tafsiran
terhadap Al-Quran hendaklah menggunakan garis panduan yang ditetapkan sebagai pimpinan Ar-Rahman. Itu dan tulisan teks Al-Quran itu mestilah menggunakan gaya penulisan resam Usmani. Lain-lain itu tidak diperaku dalam negara kita. Cuba tengok buka sikit perakuan Usmani kalau kita nak boleh berikan gambaran kepada resam Usmani. Okey, ini antara gaya penulisan lah resam Usmani. Yang ada tanda-tanda ni sebab ini adalah Quran tajwid bawakaf ibtida. Di mana kalau saya nak terang sikit merah ni kita berhenti di tempat kita berhenti dan kita meneruskan bacaan. Tapi bila hijau ni kita membaca, kita berhenti di sini dan kita kena ulang ayat di mula-mula ni. Untuk sambung balik. Itu inovasi lah. Dalam Al-Quran pun ada inovasi. Tapi inovasi itu tidaklah semestinya boleh menggugat ataupun mengubah ayat itu. Cik Dik, bagaimana pula dengan mekanisme pengawalan dan juga tindakan penguasaan kepada Al-Quran yang telah pun dicetak yang berada di pasaran? Kami di KDN melancarkan satu inisiatif yang kita panggil ke arah sifar Al-Quran tiada perakuan KDN. Di dalam inisiatif ke arah sifar Al-Quran tiada perakuan KDN ni, kita menjalankan beberapa aktiviti. Salah satunya ialah aktiviti penguasaan yang kita panggil Ops Mulia. Kita panggil Ops Mulia, di mana kita mempunyai cawangan di seluruh negara. Dan dalam Ops Mulia ni kita akan memeriksa premis-premis jualan, premis penyimpanan, premis-premis pencetakan Al-Quran. Bagi memastikan mereka melaksanakan aktiviti mereka di dalam lingkungan akta yang kita dan permit yang kita beri. Untuk pencetak, kita keluarkan lesen mencetak teks Al-Quran ataupun dipanggil MC teks Quran TQ. LMC PQ jadi kalau mereka yang tak punya lesen, mereka tak dibenarkan mencetak ataupun melakukan apa-apa kerja dalam membantu proses pencetakan itu. Ia dah menjadi kesalahan dan lesen mencetak ni dikeluarkan kepada syarikat Muslim sahaja. Dan barang urusan berkaitan teks Al-Quran digariskan supaya dibuat oleh syarikat Muslim. Bagaimana dengan pelupusan Al-Quran? Adakah yang dilaksanakan oleh pihak KDN juga? Ya, sebenarnya apabila kita buat pemeriksaan tersebut, sudah tentulah kita akan menemukan pelbagai bentuk Al-Quran lain, resam penulisannya lain, tiada perakuannya. Jadi kita terpaksa menyitalah Al-Quran ini kerana dia berlawanan daripada perakuannya, tidak mempunyai perakuan. Kita mengumpulnya dan kita membuat satu proses pemulihan yang kita panggil pemulihan bagi tujuan pelupusan. Dan untuk proses pemulihan ini kita gabung sekali sebenarnya Al-Quran yang tiada perakuan dan juga mana-mana orang menyerahkan Al-Quran mereka yang rosak, yang tidak sesuai dibaca dan sebagainya, kita lakukan proses pemulihan. Di mana proses pemulihan itu kita menukarkan teks Al-Quran itu yang kita banyak amalkan sekarang ialah dia ada pelbagai teknik sebenarnya untuk pemulihan Al-Quran bagi tujuan pelupusan ni. Dia ada yang teknik melalui menukar Al-Quran itu menjadi abu. Itu yang selalu kita tengoklah kan? Ya, itu yang selalu tengok. Tapi teknologi berkembang. Teknologi berkembang dan ada teknologi baru ialah dia panggil proses de-inking, iaitu kertas Al-Quran itu dihilangkan dawat dia. Dawat dia dan kertas itu diproses, digunakan balik bagi tujuan urusan untuk membuat Al-Quran. Dan ink yang dicairkan tu, yang dihilangkan tulisan Al-Quran tu dilepuskan sangat minimal, sikit saja. Dilupuskan mengikut tata cara yang digariskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, secara ringkas bagaimana orang ramai boleh menghantar Al-Quran yang ingin dilupuskan kepada pihak KDN? Okey, boleh saja sebenarnya. Kita ada cawangan ya, bahagian pengawasan dan kawalan ada cawangan di seluruh negeri dalam negara, baik di Sabah, di Sarawak, di Perlis, di Johor dan sebagainya. Jadi mereka boleh sahaja berhubung dengan kami untuk tujuan penghantaran, sama ada hadir sendiri ke pejabat dan menyerahkan Al-Quran yang mereka ingin lupuskan. Ataupun mereka boleh berhubung dengan kami melalui laman web www.adwanpk.moha.gov.my. Kalau nak jelaskan lagi, hubungilah kami di talian
03 8000 8000. Untuk bertanyakan. Tu dia dah ada dah. Dah ada Dah ada dah. Kan kalau macam kadang dulu kalau kita pergi mana ada doa gift Yasin banyak-banyak tu Al-Quran kadang-kadang kan. Panjang tak ada perlakuan ni baik juga kan. Kalau Yasin tu kita kategorikan dia sebagai dia mempunyai teks Al-Quran bahasa Arab, tetapi dia tak cukup sifat dia untuk dijadikan Al-Quran. Itu tak apa. Dia dikira sebagai bahan Al-Quran. Bahan Al-Quran. Nak kata tak apa, tak boleh juga Syu. Sebab bahan Al-Quran ni, kalau salahnya dia ada tak mengikut garis panduan. Lain maksudnya. Jadi kalau kita was-was pun kita boleh berhubung tadi di email pihak KDN untuk disemak dan disiasat lanjut. Okey, banyak sebenarnya kita boleh panjangkan lagi perbincangan mengenai Al-Quran ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Nik Yusaimi Yusof, Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, sudi berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan peranan KDN dalam menerbitkan Al-Quran dan juga pelupusan Al-Quran. Terima kasih banyak-banyak Cik Nik. Okey, terima kasih juga kepada anda yang menonton Selamat Pagi Malaysia seawal jam 8 pagi tadi. Banyak telah pun kami kongsikan kepada anda. Seperti biasa setiap hari saya pesan kepada anda, apa yang kami berikan kepada anda ini yang baik, pegang dan juga amalkan dalam kehidupan anda. Ya, kami berlabuh ke Selamat Pagi Malaysia dengan satu video klip lagu Raya Baharu daripada penyampai-penyampai. Bintang-bintang RTM lah, apa kata. Dengan lagunya Lebaran Datang Lagi. Sama-sama kita. Okey, Assalamualaikum.